yang ke-8 insyaAllah. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-8. Muka surat 293. Ya, 293. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-8. Ayat 7 Ustaz? 7 belum lagi Belum. Belum. Inna kan? Ya, inna. Okey, baik. Sekejap Okey, baik. Ayat yang ke-7 lah kalau macam tu Siang tadi ayat 8. Okey, ingat ke? Sama. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ayat 7 muka surat 294. Surah Al-Kahfi. Inna sesungguhnya kami ja'alna menjadikan ma apa yang, ataupun boleh terjemah apa sahaja. Ma terjemah apa yang, boleh juga diterjemah sebagai apa sahaja. Alal ar, atas bumi. Ma apa yang, alal ar, atas bumi. Zinatan sebagai perhiasan. Okey. Zinatan sebagai perhiasan. Laha baginya. Li agar ataupun supaya. Li agar terjemah lagi saya untuk nabluwahum kami menguji mereka. Ayyuhum siapakah di kalangan mereka. Ahsanu paling baik. Amalannya. Okey, baik. Itu kita kata terjemahan pertama ayat kita malam ni. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Izali, boleh? Tuan Haji Izali. Ya, boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang atas bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di kalangan mereka paling baik amalannya? Okey, terima kasih Tuan Haji Izali. Ayat pertama kita ni ada kaitan dengan ayat 6 minggu lepas. Okey, ayat 6 minggu lepas Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Nabi SAW terlalu bersedih sebab orang kafir tak nak beriman dengan Quran Nabi bawa. Puan Zakiah, tolong baca Puan Zakiah ayat minggu lepas, ayat 8, ayat 6, sorry. Puan Zakiah, boleh? Ayat 6 sekejap Ustaz. Ayat terakhir minggu lepas. Allah beritahu kenapa Nabi bersedih sebab mereka tak nak beriman. So ayat sekarang beritahu kenapa mereka tak nak beriman. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barangkali engkau akan binasakan dirimu atas perbuatan mereka jika tidak mereka beriman dengan ini berita kesedihan. Okey, terima kasih Puan Zakiah.
Ayat minggu lepas Allah kata Nabi SAW akan membinasakan diri Nabi sebab terlalu bersedih. Kenapa bersedih sangat? Bersedih sebab orang kafir tak nak beriman dengan apa yang Nabi bawa. Orang kafir tak nak beriman dengan apa yang Nabi bawa. Maka ayat hari ni, ayat 8 ayat 9, ayat 7 dengan ayat 8, Allah nak beritahu kenapa orang kafir tak nak beriman pada apa yang Nabi bawa. Walhal mereka mengetahui Nabi cakap benar, Nabi bukan penipu, apa Nabi buat tu benar. Tapi kenapa mereka masih tak nak beriman? Ayat ni nak beritahu bahawasanya mereka terkesan dengan duniawi. Mereka kalah dengan ujian duniawi. Mereka terkesan dengan ujian duniawi. Maka Allah kata, sesungguhnya kami jadikan apa saja atas muka bumi itu perhiasan, cantik, indah, comel, lawa. Memang manusia semuanya yang normal. Memang semua manusia normal dia akan minat. Dia akan usaha untuk dapatkan benda-benda ni. Kecuali dia gila. Dia gila memang dia tak kisah pun benda-benda ni. Ataupun dia dah capai martabat tertinggi, dunia ni memang dia tak fikir apa-apa, tak kisah apa-apa dan dia bujang. Tak apa lah. Kalau dia bujang, dia tak ada anak isteri, dia memang nak tinggal buang dunia sepenuhnya. Dia hidup apa ada, tak kisah, tu tak apa. Tapi kalau dia normal, dia ada family, dia tak bolehlah hidup dalam keadaan dia abaikan dunia. Allah kata apa saja yang kami jadikan atas muka bumi ni perhiasan. Makanya bila sebut perhiasan, adornment, manusia semua minat. Dia ustaz ke, dia orang awam ke, dia bukan belajar agama ke, dia belajar agama ke, semua akan minat dunia. Sebab apa? Allah buat untuk uji manusia. Dalam masa dia minat tu, dia sabar ataupun dia reda tak kalau dia tak dapat. Dia nak kereta tu, nak ni, macam-macam benda dia nak lah kan. Tapi dia masih belum dapat. Jadi semasa dia masih belum dapat apa yang dia nak tu, Allah nak tengok. Dia reda ke tak reda? Ataupun dia tak sabar sangat, dia nak juga apa dia nak dapatkan juga apa yang dia nak. Dia ambil je lah, ikut cara haram ke, cara halal ke. Okey, ambil rezeki, ambil duit daripada cara halal ke, cara haram. Cara haram ke tak kisah, yang penting dapat apa yang dia nak. Tolong terjemahkan dia, Puan Siti nulis muka surat 51 ayat yang ke-14. Muka surat 51 ayat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak atau benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Okey, terima kasih Puan Siti. 6 perkara ni semua orang minat. Memang Allah sengaja buat ayat kita sedang terjemah surah Al-Kahfi, ayat nombor 7 ni, ada perkataan zinatan. Ayat kita sekarang, ayat 7 surah Al-Kahfi ada perkataan zinatan. Okey, Zayyanunta, zinatan. Orang nama Zain, Zainal, semua ada kaitan dalam ni, zinatan. So, ayat yang dibaca oleh Puan Siti nulis tadi, ayat 14 surah Ali Imran tu, permulaan dia apa? Zuyyina. Sama kan? Sama perkataan ni. Dijadikan indah, dihiaskan, beautified, dia terjemah. Bagi manusia keinginan. Pertama, tak ada wanita. Maksud wanita tu pasangan lah. Lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, emas perak atau benda lah. Yang keempat, kuda pilihan. Yang kelima, binatang ternak. Yang keenam, tanaman-tanaman. Orang ada kebun, dia nak ada kebun. Orang ada ladang, dia nak ada ladang. Nomor. Semua manusia minat 6 perkara ni. Okey? Mungkin tak minat semua 6, minat 5, minat 4, minat 3. Itu normal bagi manusia. Kenapa? Allah buat manusia minat, Allah nak uji. Semasa manusia minat 6 perkara tu, dia dapat, dia tak dapat, Allah nak uji dia. Kalau dia dapat, Allah uji dia. Apa yang dia buat bila dia dapat 6 perkara tu? Kalau dia tak dapat, Allah nak uji dia. Dia reda, dia sabar ke tak? Okey? Cara dia dapatkan pun Allah Ta'ala uji juga. Dia dapat dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Kemudian, kalau dia dapat sikit pun Allah uji dia dapat banyak pun Allah uji dia. Bila dia dah dapat apa yang dia nak, 6 perkara tadi semua dia ada. Kereta mahal, rumah besar, kebun, tanaman, ternakan, semua dia ada. Allah masih uji dia. Adakah dia sombong dengan apa yang dia ada ataupun dia masih merendah diri, dia masih memuliakan orang lain, dia masih lagi memberi bantuan pada orang lain. Itu pun dalam ujian Allah Subhanahu, masih dalam ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik.
Dalam bab ujian ni kita dah bincang sebelum ni. Manusia Allah Taala uji dengan 4 perkara. Manusia Allah Taala uji dengan 4 perkara. Pertama, Allah uji manusia dengan perintah dan larangan. Okey. Kedua, Allah uji manusia dengan perkara-perkara yang disukai. Inilah. Kita suka tu, kita suka ni, kita minat tu, kita minat ni. Allah uji kita. Inilah yang kedua. Yang ketiga, Allah uji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Allah bagi kesihatan, Allah bagi harta, Allah bagi kesempitan pun ujian. Yang keempat, Allah uji dengan orang sekeliling. Orang sekeliling kita mulut macam tu, perangai macam ni. Sengaja Allah buat kita berhadapan orang macam tu untuk Allah uji manusia. Jadi mengenai manusia dan ujian ni kita dah lalu. Okey. Kita dah lalu mengenai 4 perkara yang ada kaitan dengan manusia. Senang cerita, kita ni sebagai manusia memang senantiasa diuji. Memang senantiasa diuji. Okey. Pertama, Allah uji kita dengan perintah dan larangan. Ayat ni sama lebih kurang macam ayat dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia? Allah perintahkan tu, perintahkan ni, itu dia yang pertama. Ujian yang kedua, Allah Ta'ala buat manusia minat macam-macam benda atas muka bumi. Minat tu, minat ni, dah ada kereta tu nak kereta ni lagi, dah ada motor tu nak motor ni lagi, dah bela kucing tu nak kucing ni lagi. Tu normal. Semua manusia Allah uji dengan perkara yang sama. Tapi dalam masa yang sama Allah nak tengok, aku bagi mereka apa mereka minat, adakah mereka sibuk dengan benda tu semata-mata? Ataupun dalam masa mereka nak dapatkan apa yang mereka nak, mereka masih jaga sembahyang, mereka masih tak perintah Allah. Okey, tengok hadis kat skrin. Puan Nur Azhar tolong baca boleh? Puan Nur Azhar Ismail terjemah hadis kat skrin. Puan Nur Azhar tolong baca? Boleh Puan Nur Azhar? InsyaAllah. Boleh Puan Nur Azhar? Boleh Ustaz, insyaAllah. Kuat sikit boleh suara. Bismillahirrahmanirrahim. The Prophet SAW said, the life of the world is sweet and green. Allah makes you generations succeeding one another so that He may try you in respect of your actions. So beware of the beguilements of the world and those of women. The first trial of Banu Israel was through women. Okey, terima kasih Puan Nur Azhar. So that He may try you in respect of your action. Allah nak uji kamu, tengok macam mana kamu beramal. Allah buat dunia ni manis. Hulwatun khadiratun. Hulwah tu manis, khadiratun tu menghijau. Evergreen, mungkinlah evergreen. Sentiasa nampak segar, cantik. Keluar je kereta baru. Baru beli kereta terbaru, kita baru je beli kereta terbaru 2 tahun lepas. Tahun ni dah keluar lagi desain baru. Alamak ai. Baru je beli telefon terbaru 2 tahun lepas. Tahun ni keluar lagi desain terbaru. Jadi kalau nak follow semua terbaru memang tak ada lah hidup kita ni kan. Tak apa, dalam masa kita nak dapatkan apa kita nak, dalam masa kita usaha yang nak dapatkan apa kita nak, Allah nak tengok. Bagaimana kamu beramal? Macam mana kita kontrol nafsu kita, kita seimbangkan antara keinginan dunia dengan kehendak Allah. Orang yang gagal, dia fikir nak dapat apa yang dia nak je. Apa yang Allah nak dari dia, apa yang Allah nak daripada dia, dia abaikan. Dia tak kisah pun, tak semayang. Jadi kita nak dapat pengajaran daripada ayat ni. Sama ada kita dapat apa kita dapat, sama ada kita dapat apa kita nak ataupun kita tak dapat apa yang kita nak, itu bukan masalah utama. Masalah utama ialah kita dapat buat tak apa yang Allah nak. Dalam hidup kita ni, sama ada kita dapat apa yang kita nak ataupun kita tak dapat apa yang kita nak, itu tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah. Masalah utama yang paling besar bagi umat ialah bila mereka tak buat, bila mereka tak dapat buat apa yang Allah nak mereka buat. Ini masalah. Kita nak beli kereta sekian-sekian, minat rumah sekian-sekian, minat tanah sekian-sekian. Tapi sebiji pun tak dapat beli. Contohlah, Allah buat kehidupan dia sebiji pun tak dapat beli. Dia tak pernah berniat pun nak beli rumah macam ni, tanah macam ni, kereta macam ni sebab dia tengok gaji dia tahu dia tahu tak mampu beli. Contoh ni. Lepas dia mati, adakah dia orang yang gagal, adakah orang yang hina, adakah orang yang menyesal? Dia sikit pun tak gagal, sikit pun tak hina, sikit pun tak menyesal. Sebab apa? Tak dapat beli kereta yang dia idam-idamkan sejak di sekolah rendah lagi. Tak ada masalah pun. Tapi dalam hidupnya orang yang tinggal semayang, tapi nafsu susah nak lawan. Okey, betul lah tu Datin. Betul lah tu. Tapi orang yang dalam hidup ni, sama ada dia dapat apa yang dia nak, ataupun dia tak dapat apa yang dia nak, dia tak semayang.
dia tak tunaikan perintah Allah, dia tak jauhkan diri dia daripada larangan-larangan Allah, maka walaupun dia dapat semua apa yang dia nak, dia boleh kata jutawan lah kat Malaysia ni. Kereta apa yang keluar terbaru semua dia beli nombor 1. Ada kereta yang design dia 8 biji dia dekat dunia ni. Salah satu dia ada. Contoh, walaupun sedemikian hidup dia, tapi bila dia tak tunaikan perintah Allah, dia adalah orang yang rugi. So, Allah nak tengok kita dalam kehidupan kita ni, amalan siapa yang the best. Bukan sekadar buat, bukan janji buat, bukan sekadar atas nama buat, tapi buat yang terbaik, yang Allah Ta'ala paling suka, yang Allah Ta'ala paling redha kita buat perkara tersebut. Maksudnya bukan janji semayang, janji puasa, janji bayar zakat. Tak, dibuat yang terbaik. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang mula malas bayar zakat. Zaman Nabi, orang bayar zakat ternakan binatang ternakan dengan tali-tali yang ada kat leher. Tali yang ada kat leher. Walau tak wajib pun. Kita bayar zakat kambing seekor. Kita bayar zakat seekor kambing, tali yang ada kat leher kambing tu kita potong buang, tak payah bayar, tak apa. Tapi zaman Nabi ada orang bayar zakat dengan kambing dengan tali-tali kat leher dia sekali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia kata bagaimana zaman orang bayar zakat kambing sekali dengan tali kat leher dia, zaman aku betul aku tak nak kurang. Betul aku tak nak berkurangan. Sayyidina Abu Bakar kata, ayang kusudin wa ahayun, adakah patut agama berkurangan sedangkan aku masih hidup? Maknanya kesempurnaan agama yang ada pada zaman Nabi macam tu dah. Abu Bakar radhiyallahu anhu nak ada juga pada zaman dia. Okey, baik. So orang yang berjaya adalah orang yang sedar dunia ini adalah ujian, dan orang yang jadikan kehendak duniawi dia nombor 2. Kehendak pertama nombor 1 apa dia? Kehendak Allah. Apa Allah nak aku buat sekarang? Aku selesaikan apa Allah nak aku buat dulu, barulah aku fikir apa aku nak buat. Dia akan berjaya. Aku kena tunaikan apa yang Allah nak aku buat dulu, barulah aku tunaikan kehendak keinginan nafsu aku. Nak tu, nak ni. Okey, baik. Ayat yang ke-8. Masuk ayat 8. 294 ayat 8. Wah dan inna sesungguhnya kami ni maksud diri kepada Allah lah. Inna sesungguhnya kami la benar-benar ja'iluna akan menjadikan ma apa yang muka surat berapa? Muka surat 294 ayat nombor 8. Muka surat 294 ayat nombor 8. Ma apa yang alaiha atasnya, atas tanah. Alaiha atasnya maksudnya atas tanah lah. Atas bumi, sorry. Alaiha atas bumi. Sebab lepas ni nak terjemah tanah ni. Alaiha atasnya atas bumi. Sa'idan tanah. Juruzan yang gersang. Kalau kita terjemah juruzan tu barren. Tolong terjemahkan dia, Puan Izawani boleh? Puan Izawani ayat 8. Tolong terjemahkan ayat 8, Puan Izawani. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang atasnya, iaitu bumi, tanah yang gersang. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Allah nak sampaikan kepada kita hakikat dunia. Allah SWT nak sampaikan kepada kita hakikat dunia. Apa makna hakikat dunia? Dunia yang kita nak sibuk kerja inilah. Nak banglo tu, nak bangunan ni, nak kereta tu. Okey, nak apa lagi? Nak rumah macam tu, nak macam ni, macam-macam kita nak. Allah kata, satu masa nanti semua tu akan perish yang kita sebut. Semua akan habis. Okey, semua akan binasa. Yang kita duk kerja emas perak, yang kita duk kerja nak tanah tu, nak tanah ni, nak kebun tu, nak kebun ni. Apa lagi yang kita duk kerja hari ni? Okey, kita duk kerja tu, duk kerja ni. Semua kita duk kerja tu, Allah katakan binasa. Apa yang kita duk kerja ini? Emas perak. Contohlah, emas perak lah kan. Duit ke, emas perak ke. Satu masa nanti, emas perak yang kita duk kerja nanti, Allah Ta'ala akan binasakan. Allah Ta'ala akan keluarkan daripada perut bumi. Masa tu, manusia yang gila duk kerja emas perak, bila sampai hari tersebut, dia tengok emas perak, dia buat bodoh ni. Dalam sebuah hadis ni menafsirkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan mengeluarkan isi-isi dalaman dia. Masa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqi'ul ardu afla zakabadiha.
bumi akan memuntahkan isi-isi dalaman dia. Amsal al-aswan min adh-dhahabi wal fiddah. Sebesar tiang-tiang daripada emas dan perak. Emas perak besar tiang. Emas perak besar tiang maksudnya berapa kilo tak tahulah kan. Zaman sekarang siapa ada emas kilo 2 kilo, tidur lena lah setiap malam. Emas kilo 300,000 lebih. 300,000 lebih emas kilo. Kalau ada 2 kilo, 600,000 lebih. Contohlah. Memang tidur lena setiap malam kan. Akhir zaman nanti, emas perak Allah Ta'ala akan keluarkan daripada perut bumi sebesar tiang-tiang. Fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu. Lalu datanglah seorang yang pernah bunuh orang dulu. Dia tengok emas besar tu kat tiang, besar tiang. Besar tiang elektrik, besar tiang masjid tu. Dia kata, oh sebab ni lah dulu aku bunuh orang. Sebab ni, sebab buruk benda ni. Wayaji'ul qati' fayaqulu fi hadha qata'tu rahimi. Datanglah seorang yang memutuskan silaturahim. Kat dunia dulu tak cakap dengan abang dia. Tak cakap dengan mak dia. Sebab mak dia tak bagi faraid dengan betul. Contohlah. Dia tak cakap dengan adik-beradik dia sebab berebut harta pusaka, contoh. Lalu dia berkata apa? Sebab makhluk ni lah ni. Sebab makhluk emas perak ni lah aku putuskan silaturahim. Wa yaji'us sariqu fa yaqulu fi hadha quti'at yadi. Datanglah seorang pencuri, dia tengok tiang-tiang emas dan perak tu, dia kata, sebab benda ni lah aku dulu kena potong tangan. Dan dia kata, thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian mereka berlalu pergi tanpa mengambil sedikit pun daripada ni. Ni hakikat ni. Ayat nombor 8 ni untuk kita, bukan jangan baca untuk orang, baca untuk kita. Aku duk sibuk kejar tu, kejar ni, kereta tu, motor ni, satu masa nanti jadi besi buruk, tenggelam dalam tanah. Tak ada siapa pun nak kisah lagi, tak ada siapa pun nak berebut lagi. Sebab apa? Inilah ujian. Jadi apa saja yang ada tahu ke bumi yang nampak perhiasan cantik, digilai oleh ramai manusia tadi, semua akan jadi tanah rata. Apa saja yang tahan lama? Buat masa ni apa makhluk tahan lama? Gunung ganam. Kita kata gunung ganam tahan lama. Susahlah. Kena hujan ke, ribut peti ke, besi kereta lama-lama. Kita jemur tengah panas kereta. Jemur tengah panas, lama-lama besi tu karat, lala boleh hancur. Dimakan bumi. Tapi gunung ganam tak hancur kan? Tak rosak gunung ganam. Kena panas ke, kena hujan ke, kena banjir ke, puting beliung, gunung tu tak ada kat situ. Akhir zaman nanti, gunung yang kukuh, yang hebat, yang teguh tu pun, gunung yang kukuh, yang hebat, yang teguh tu pun akan jadi barren. Tolong terjemahkan dia. Puan Salasiah boleh? Puan Salasiah Abdul Murad, tolong terjemahkan surah Taha, muka surat 317. Bukan. Sorry. Muka surat 319. Ayat yang ke 105, 106, 107. 105, 106, 107. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 105 ya Ustaz mula. Ya betul, 105, 106 dan 107. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung ganam. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. 106. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung ganam itu rata sama sekali. 107. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan ada yang tinggi di sana. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Gunung ni makhluk Allah paling kukuh atas muka bumi. Gunung pun akan binasa. Dia tak pelik lah, rumah ke, bangunan ke, kereta ke, motor ke, kapal selam ke, kapal terbang ke, semua ada dia punya expired date dia. Satu masa nanti dia akan binasa. Yang tak binasanya apa? Amal soleh kita yang tak binasa. Yang tak binasanya apa? Allah. Yang tak akan binasanya Allah, zat Allah. Kalau baca surah An-Nahli, Puan Nur Azah, Tuan Haji Abdul Kahar ada tak? Ada Ustaz. Tolong baca Tuan Haji Abdul Kahar, muka surat 278 ayat 96. 278 ayat 96. Surah An-Nahli. Ni hakikat dunia yang Allah nak kita faham dan masukkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Okey, terima kasih Tuan Haji. Apa yang ada di sisimu akan exhausted. Berterjemah macam tu, exhausted. Binasa.
kereta termahal kat dunia ke, telefon termahal kat dunia ke, laptop termahal kat dunia ke, tak kisahlah jenama apa pun. Lepas beberapa tahun dia ada dia punya handphone tak boleh guna. Handphone yang 10 tahun lepas. 10 tahun lepas kan, orang mula-mula pakai handphone bangga tak? Bangga lah handphone dia latest dan sebagainya. Sekarang boleh pakai lagi lah handphone 10 tahun lepas. Boleh pakai lagi buat sendal pintu. Boleh tak buat sendal pintu? Contoh. Maksudnya banyak benda-benda atas muka bumi ni dia akan binasa sampai satu masa. Okey, kereta tak ada lah sampai boleh pakai 40 tahun, 50 tahun, tak ada. Biasanya paling lama 20-25 tahun. Lepas tu bersih buruk. Inilah hakikat dunia yang kita nak kena sedar, yang Allah nak kita sedar agar kita tak fokus sangat benda yang akan binasa. Betul Allah nak suruh fokus apa? Allah nak suruh fokus amal soleh, solat duha, solat tahajud, solat berjemaah, baca Quran, zikir. Semua tu benda yang akan kekal sampai bila-bila. Dunia kiamat, amalan tak binasa. Dunia kiamat, zikir Quran kita tak binasa. Okey, baik, seterusnya. Ayat 9 kita start masuk dalam Ashabul Kahfi. Ayat 9. Ataupun adakah, sambung ayat 9. Ataupun adakah hasibta kamu menyangka. Hasibta kamu menyangka. Hasibta ni juga dikira, dia terjemah kamu mengira. Adakah kamu kira? Biasanya orang Indonesia gunakan. Aku kira kamu sudah tahu. Tu orang Indonesia kan. Aku kira kamu sudah tahu. Orang Malaysia jawab. Aku tak main kira-kira. Kira dalam bahasa Indonesia tu maksudnya sangka. Okey? Kat sini hasibta kita terjemah adakah kamu menyangka anna bahawasanya ashabal kahf, penghuni-penghuni gua, the people of the cave. Ashabal kahf. Okey? Penghuni-penghuni gua wa dan ar-raqim. Ar-raqim kita terjemah ar-raqim juga. Ar-raqim kita terjemah ar-raqim juga kerana ada beberapa pendapat mengenai ar-raqim. Min kanu mereka itu min sebahagian daripada. Min terjemah dia sebahagian daripada ayatina, ayat-ayat tanda-tanda kami. Terjemah ayatina, tanda-tanda kami. Ajaban yang menakjubkan. Terjemah ajaban yang menakjubkan. Itu terjemah dia. Terjemah ajaban yang menakjubkan. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Rohana Hamzah. Tolong terjemah ni Puan Rohana Hamzah. Terima kasih Ustaz. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah kamu menyangka bahawasanya penghuni-penghuni gua dan ar-raqim mereka itu sebahagian daripada ayat-ayat kami yang menakjubkan. Okey, terima kasih Puan Rohana Hamzah. Puan Rohana, Tuan Haji Rashid tak ada? Ada. Oh, ada. Sekali lah. Tak maksudnya kongsi Tak, dia baru masuk. Okey, baik. Okey, terima kasih Puan Rohana. Ayat kita sekarang ni nak mula start Ashabul Kahfi. Tapi kita kata ayat 9, 10, 11, 12 ni kita boleh kata macam muqaddimah ataupun sinopsis. Okey, cerita Ashabul Kahfi. Kalau cerita kat panggung wayang tu dia panggil thriller. Thriller lah kan? Thriller. Seolah-olah macam tu lah. Okey. Kita start masuk kisah Ashabul Kahfi daripada ayat 9 sampailah ayat yang ke-26 sahaja. Sudah kisah Ashabul Kahfi. Okey. Baik. Ayat ni, kisah Ashabul Kahfi ni diturunkan ketika mana? Orang-orang musyrikin Mekah mereka hantar 2 orang wakil. Siapa 2 orang wakil tu? Uqbah bin Abi Mu'aid dan juga An-Nadhr bin Al-Haris bin Kaldah. Uqbah bin Abi Mu'aid dan juga An-Nadhr bin Al-Haris bin Kaldah. Orang musyrikin Mekah hantar 2 orang ni pergi ke Madinah untuk jumpa pendeta-pendeta Yahudi Madinah untuk bertanyakan kepada mereka tentang Nabi SAW. Betul ke dia ni mengaku Nabi ni? Dia ni mengaku Nabi. Jadi kami ni tak ada ilmu sangat tentang kenabian-kenabian ni. Jadi kami nak tahulah, betul ke tak dia ni Nabi ataupun dia ni penipu hanyalah sekadar reka-reka saja.
Maka pendeta-pendeta Yahudi cakap pada dua orang ni tadi, An-Nadhr bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid, kamu tanya dia 3 soalan. Kalau dia boleh jawab 3-3, maknanya dia Nabi. Dia bukan Nabi. Kalau dia tak boleh jawab 3-3, dia juga bukan Nabi. Kalau dia boleh jawab 2 sahaja, tak boleh jawab yang pertama, tak boleh jawab 1, maknanya baru dia Nabi. Okey, baru dia Nabi. Tu kata-kata 3 orang ni, orang pendeta Yahudi pada 2 orang ni. Mereka pun balik jumpa Nabi SAW, tanya Nabi 3 soalan ni. Tanya Nabi SAW 3 soalan. Maka Nabi kata pada mereka, apa kata Nabi pada mereka? Esok aku beritahu. Tanpa Nabi sebut insya-Allah. Maka lebih kurang 15 hari wahyu tak turun. 15 hari wahyu tak turun. Nanti kita akan masuk ayat 23 dan 24. Allah kata, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika wadan illa an yasha Allah. Kamu jangan kata nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu esok tanpa sebut insya-Allah. Ayat 23 dan 24. Okey, baik. Lepas 15 hari turunlah ayat-ayat menceritakan tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang Zulqarnain dan juga Ruh. Baik. Orang Yahudi cakap pada 2 orang musyrikin tadi, kamu tanya dia 3 soalan. Pertama tentang lelaki-lelaki yang ajaib kisahnya. Poin kat sini adalah ajaib. Okey, tanya dia tentang lelaki-lelaki yang ajaib. Ajaibu. Ajaibu ni plural pada ajaib. Ajaib bahasa Melayu kan? Perkataan ajaib bahasa Melayu ni diambil pada bahasa Arab ajaban. Ajaban, wonder. Jadi kamu tanya Nabi Muhammad, kamu tanya Muhammad tu tentang lelaki-lelaki yang ajaib kisahnya. Kenapa ajaib? Tidur 309 tahun. Tanpa makan, tanpa minum, tak mati, tak di mamah bumi, tak apa lagi. Okey, orang lain kalau tidur lama sangat pelik lah kan. Tapi dia ni tak, mereka ni tak. Soalan pertama. Soalan kedua tentang Zulqarnain, orang yang menguasai timur sampai ke barat, tu yang kedua. Yang ketiga tentang roh. Maka tentang roh kita dah lalu. Allah suruh Nabi kata roh tu adalah urusan Allah, manusia hanya tahu sedikit. Itu tentang roh. Adapun tentang lelaki-lelaki yang ada kisahnya ni daripada ayat 9 sampai ayat 26 tadi, surah Kahfi, Allah nak cerita tentang Ashabul Kahfi. Adapun tentang Zulqarnain nanti hujung-hujung. Lebih kurang 2 buku surat terakhir kita akan masuk kisah Zulqarnain. Jadi poin kat sini adalah ajaib. Okey? Maka Allah suruh Nabi jawab pada orang-orang musyrikin yang bertanya tu. Kamu fikir kisah Ashabul Kahfi ni je ke benda yang ajaib? Kamu fikir Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun ni je kisah yang ajaib? Ini je benda-benda ajaib yang Allah Ta'ala boleh buat. Kita kata benda yang di luar kemampuan manusia, ataupun dalam bahasa Arab disebut khariqul adah. Bahasa Arab sebut khariqul adah. Pertama khariqul adah, mencari adat. Adatnya orang tidur 1 hari, setengah hari. Okey, 1 hari ada orang tidur 1 hari. Okey. Khariqul adah. Terjemah khariqul adah, mencari adat di luar kebiasaan. Jadi kamu fikir benda ni je yang kamu takjub. Orang boleh tidur 309 tahun. Tu je kamu takjub. Benda lain tak takjub. Sedangkan kuasa Allah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari. Benda tu tak takjub ke? Ke benda tu normal? Semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Allah nak beritahu, Ashabul Kahfi ni walaupun ianya berlaku, tetapi itu hanyalah salah satu benda-benda takjub yang Allah buat. Selain Ashabul Kahfi, dalam Quran, Allah banyak cerita Ashabul Kahfi ke Allah banyak cerita tentang langit, bumi, bulan, bintang, matahari, siang, malam? Dalam Quran, kisah Ashabul Kahfi lebih kurang 2 buku surat ni ya. 3 lah, kita kira cincai 3 lah. Buku surat 294, 295, 296. 3 buku surat je cerita Ashabul Kahfi. Dalam surah lain tak ada mention pun. Dalam surah lain tak ada mention langsung pasal Ashabul Kahfi ni. Lepas tu muka surat yang lain, ayat-ayat yang lain cerita pasal apa? Pasal kuasa Allah buat langit, bumi, bulan, bintang, siang, malam. Itu pun ajaib. Tapi orang tambah dia kata, Allah bisa tegal biasa, nampak biasa je. Wah, hebat. Benda tu benda ajaib. Kalau kita fikir, hebat Allah buat. Daripada tak ada apa-apa boleh ada langit, bumi.
Daripada tak ada apa-apa, boleh ada air dalam pokok kelapa, contoh. Dalam buah kelapa. Banyak lagi sebenarnya kehebatan Allah yang berlaku atas muka bumi ni. Tapi kamu anggap, Ashabul Kahfi dia benda yang hebat. Ya, kita kena anggap benda tu hebat lah, kuasa Allah. Tapi jangan ingat benda tu je. Jangan ingat benda tu je hebat. Hari-hari kita cerita tentang kebesaran Allah. Adakah cerita kebesaran Allah yang kita boleh cerita ke orang? Allah hanya hebat dalam buat Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Tu je kehebatan Allah. Benda lain, menghidupkan manusia, mematikan manusia, membuat manusia kenyang, membuat manusia lapar, membuat manusia ada kelebihan tu, ada kelebihan ni. Tak hebat. Okey, manusia ciptakan perkara yang dipanggil 7 keajaiban dunia. Kita sebutlah 7 keajaiban dunia kan, kita panggil. 7 tu siapa yang buat? Nampak manusia buat, tapi hakikatnya Allah yang bagi ilham, Allah bagi idea pada mereka. Jadi kebesaran Allah, kehebatan Allah, kami ingat ada dalam Ashabul Kahfi. Dia orang kafir tanya Nabi guna perkataan ajaib. Sebab bagi orang kafir, bila dah dengar cerita Ashabul Kahfi ni daripada orang Yahudi, bagi mereka ni kisah ajaib ni, kisah yang mencari adat yang luar biasa ni. Dia Allah suruh Nabi jawab pada mereka, awak, kamu fikir tu dia kisah luar biasa. Kisah-kisah lain yang Allah buat pada umat tu, umat ni tak luar biasa. Banyak lagi. Kehebatan Allah yang luar biasa tu banyak lagi. Ashabul Kahfi ni salah satu daripada jutaan kehebatan kebesaran Allah. Allah sebut dalam Quran, Allah cipta langit dan bumi berlambak. Banyak kali lagi pada Allah sebut tentang Ashabul Kahfi. Okey, baik. Dalam bahasa Arab, perkataan kahfi terjemah dia gua yang besar. Okey, plural pada Ashabul Kahfi kita panggil kahf. Okey, kita orang Melayu kat tempat kita panggil kahfi lah. Dah baca surah kahfi ke? Setengah orang dia panggil kahf je, kahf. Dia sebut K-A-H, fa, kahf. K-A-H-F, fa pula dah. K-A-H-F. Dah baca kaf ke belum? Kita dengar kaf apa? Kaf. Kita Melayu, orang Malaysia kita sebut dah baca kahfi ke belum kan? Tak ada masalah lah kan? Tapi setengah orang Arab ataupun setengah orang India, Pakistan, dia sebut dah baca kaf ke belum? Kaf tu adalah K-A-H-F. Fa tu dia matikan, ha pun dia matikan. Jadi bunyi dia kaf. Kaf. Orang putih panggil kif. Orang putih panggil kif. Adapun plural kepada perkataan kahfi adalah kahufun. Plural kepada perkataan kahfi, kahufun ataupun akhufun. Ini plural lah. Maknanya perkataan kahfi sekarang adalah lafaz singular, satu gua yang besar. Ataupun boleh juga digunakan sebagai gua yang tak besar tapi luas dalamnya. Itu dipanggil kahfi. Adapun gua-gua yang kecil, dalam bahasa Arab, gua-gua kecil dipanggil gharun. Gua-gua yang kecil dipanggil ghar. Gua tempat Nabi SAW bersembunyi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil ghar. Gua tempat Nabi dapat wahyu dipanggil ghar. Gua besar dipanggil kahfi. Batu kif, gua dalam batu kif kita panggil kahfi. Ghar, contoh ghar, tolong baca dia muka surah 293, 294. Kalau baca Puan Rahimah boleh? Puan Rahimah, tolong baca Puan Rahimah muka surat 294 ayat 40 surah At-Taubah. 294 ke? Sorry, satu bukan dua, satu. 19, sorry saya tak buka muka surat ni. 193. 193. Yes, ada perkataan ghar ayat 40. Ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya daripada Mekah. Sedangkan dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni Muhammad, dan membantu dengan bala tentera, yakni malaikat-malaikat yang tidak dapat dilihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, terima kasih Puan Rahimah. Jadi ayat tu ada perkataan ghar. Idhuma fil ghar. Apa terjemah kif jugalah ghar ni. Tapi dalam bahasa Arab, ghar digunakan untuk gua yang kecil yang dalam dia tak luas. Jadi kahfi ni gua dia luas lah kan. 8 orang, 9 orang boleh tidur.
Okey, Ar-Raqim pula. Ar-Raqim, kita tak terjemah Ar-Raqim. Sedangkan boleh je nak terjemah batu bertanda. Boleh? Nah, Ar-Raqim tu, Dr. Hamka kata, daripada perkataan Ar-Raqim keluar perkataan rakam. Rakam. Kita sekarang merakam guna handset, guna recorder, guna apa lagi, macam kamera, kan? Kita ada alat-alat rakaman yang bagus. Okey, kita guna pita video, tu rakaman. Zaman dulu nak merakam sesuatu, dia tulis kat batu. Tulis kat batu. Apa maksud dia? Supaya benda tu tak hilang, supaya benda tu tak dimakan anai-anai, supaya benda tu tak terbakar, supaya benda tu tak pecah. Okey? Sebenarnya bahasa Melayu pun ada juga. Kisah ini dirakamkan dalam kitab sekian-sekian. Okey, kita sebut perkataan rakam, tapi tak beri makna rakaman zaman sekarang. Okey, Allah Ta'ala merakamkan kisah ini dalam surah sekian-sekian-sekian. Itu maksud rakam. Bahasa Melayu lama lah kan. Maksudnya sebut rakam tak semestinya maknanya guna alat-alat teknologi yang merakam sesuatu. Jadi perkataan Raqim ni, menurut Dr. Hamka, daripada perkataan Raqim keluar perkataan rakam. Kenapa? Nama-nama Ashabul Kahfi dirakamkan di atas sebuah batu, diletakkan di pinggir gua tersebut. Sebab tu namanya Ar-Raqim. Itu salah satu pendapat. Ada 6 ataupun 7 pendapat lah tentang Ar-Raqim ini. Kebanyakan mufassirin, bukan jumhur, most of them. Kalau jumhur, semua mereka. Ijma' ke semua ulama. Jumhur maksudnya 80%. 80% ulama-ulama tafsir mengatakan Ar-Raqim kat sini adalah batu bertanda. Saya punya terjemah komputer pun dia terjemah stone. Okey, stone lah. Okey, ayat 9 terjemah stone. Kemudian kat situ dia tulis the news or the name of the people of the cave. Okey. Baik. Ada 6 ataupun 7 pendapat tentang Raqim itu. Pertama, Raqim tu adalah papan yang dibuat daripada platinum. Papan, nak panggil papan tu. Tablet yang dibuat daripada rosos. Rosos ni adalah platinum. Platinum ni emas putih. Emas putih, platinum. Jadi papan tu dibuat daripada platinum, ditulis pada papan tu nama-nama Ashabul Kahfi. Nama-nama mereka, tempat lahir mereka, tempat tinggal asal mereka. Okey, itu yang pertama. Pendapat kedua, batu. Ni yang kebanyakan mufassirin kata Raqim ni batu. Batu tu tertanam depan pintu gua Kahfi ni, batu tu tertanam. Depan pintu gua tu dia orang buat bangunan. Untuk memperingati Ashabul Kahfi, buat bangunan. Bawah bangunan tu tertanam sebuah batu. Dalam batu tu, pada batu tu terukir nama-nama Ashabul Kahfi ni. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, Raqim adalah nama lembah. Tempat Ashabul Kahfi tinggal, nama lembah mereka tu, wadi, nama lembah mereka tu adalah Ar-Raqim. Pendapat keempat, nama kampung mereka Raqim. Pendapat kelima, nama bukit yang mereka naik nak sampai ke gua tu, nama bukit itu sendiri namanya Ar-Raqim. Yang keenam, Ar-Raqim tu pendapat lain mengatakan nama kitab. Nama kitab yang mereka bawa naik ke gua, yang mana dalam kitab tu ada hukum hakam berkaitan syariat Nabi Isa alaihi salam. Macam kita ada Quran, tapi dalam masa yang sama kita ada kitab hadis Sahih Bukhari. Dalam masa yang sama kita ada kitab Fardu Ain, kita ada kitab Asas Fardu Ain, kita ada macam-macam kitab yang menerangkan hukum hakam. Okey, kitab fatwa terbaru Kerajaan Negeri Selangor, tak kisah. Walaupun orang Bani Israel, mereka ada Injil, mereka ada kitab Injil kan. Tapi dalam masa yang sama mereka ada juga bawa kitab-kitab lain sebagai pegangan untuk mereka amalkan amalan-amalan tertentu. Itu pendapat yang kelima. 5 ke 6 5 ke 6 dah? 6. 6. 6 kan? 6. Okey, 6. 8 lah kalau macam tu. Yang ketujuh, Raqim adalah nama duit-duit dirham yang mereka bawa. Mata wang dirham yang mereka bawa tu namanya Raqim. Okey.
Kenapa nama Rakim? Kerana di duit dirham tu dia ukir sesuatu. Duit shilling kita pun sama. Duit shilling kita bukan kosong je. Duit shilling kita kan. Duit shilling kita tu lihatlah 20 sen, Bank Negara Malaysia, cap bunga raya, cap parlimen, cap keris. Jadi tu ukiran. Duit dirham mereka pun pada masa tu dia beri nama Ar-Rakim juga. Yang ke-7. Yang ke-8 anjing. Anjing yang ikut mereka, bukan anjing mereka sebenarnya. Anjing yang ikut mereka, anjing itu namanya Ar-Rakim. Anjing itu namanya Ar-Rakim. Jadi ada 8 lah pendapat mengenai Ar-Rakim. Sebab tu Ar-Rakim saya terjemah Ar-Rakim saja. Walaupun saya rasa terjemah tuan-tuan dan puan-puan pun kebanyakan terjemah tuan-tuan dan puan-puan dia terjemah batu tu kan, batu. Kerana kebanyakan mufassirin mengatakan Ar-Rakim tu kebanyakan bukan tepat 100% batu bersurat ataupun batu bertanda yang ditulis nama Ashabul Kahfi pada batu tersebut. Kita tengok apa yang ditulis dalam The Great Quran. Okey. Ni kat skrin. Lokasi Gua Ashabul Kahfi, ini pun kita kata walaupun ada tulis dalam The Great Quran, kita tak kata inilah pendapat paling tepat, semua kita kena beriman, kena percaya pada pendapat ni. Kat Jordan ada claim, kat Syria pun ada claim, kat Turki pun ada claim. Orang Malaysia je tak claim lagi. Ashabul Kahfi tu kat Terengganu ke, kat Pahang ke, kat Kedah ke, orang Malaysia je tak claim lagi kan. Tapi negara-negara luar ni banyak dah claim ni. Jordan kata kat tempat dia, orang Turki kata gua tu kat tempat dia, orang Syria pun pernah kata gua tu kat tempat dia. Okey. Lokasi Gua Ashabul Kahfi terletak kira-kira 7 km daripada pusat bandar Jordan, di Amman, Jordan. Kawasan ini satu tempat dahulu dikenali dengan nama Ar-Rakim kerana terdapat tapak arkeologi yang bernama Khirbat Ar-Rakim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Rakim juga disebut dalam Quran dan tafsir menafsirkan Ar-Rakim sebagai nama anjing. Dan ada yang menamakan sebagai batu bersurat. Dua je lah dia beritahu sini kan. Pendapat popular yang mengatakan batu bersurat tersebut dituliskan nama-nama Ashabul Kahfi. Baik. Nabi SAW tidak menafsirkan Ar-Rakim ni apa. Ada sahabat, sahabat tu. Dia cubalah menafsirkan nama Ar-Rakim ni. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nama sahabat tu? Sa'id bin Jubair berkata, Ar-Rakim tu adalah batu yang diletakkan nama-nama Ashabul Kahfi, lalu batu tu dilekatkan, ditempelkan kat pintu gua Kahfi. Ditempelkan di pintu gua Al-Kahfi. Nah, ni je lah pendapat sahabat yang kita dengar. Yang lain tak dengar pun. Kerana apa? Kerana Ar-Rakim tu anjing ke, nama batu ke, nama platinum ke, nama kitab ke, yang kita nak ambil tahu kat sini apa dia? Bagaimana mereka ni hebat. Allah rakamkan kisah mereka dalam Quran. Kerana apa? Kemuliaan mereka, berusaha nak selamatkan iman. Kemuliaan mereka, ketinggian mereka di sisi Allah yang berusaha nak selamatkan iman. Jadi mereka tinggal kat mana, siapa ayah mereka duduk kat gua mana, tu bukan poin utama. Poin utama kita nak dapat pengajaran ialah orang yang berusaha untuk selamatkan iman, orang tu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Selesai ayat yang ke-9. Boleh? Selesai ayat yang ke-9. Ada pendapat mengatakan nama anjing Ashabul Kahfi adalah Qitmir. Ini pendapat-pendapat. Nama anjing Ashabul Kahfi itu adalah Qitmir. Okey, wallahu a'lam. Kita bukannya nak cerita siapa nama mereka. Kalaulah nama mereka penting, nama tempat di mana gua tu berada penting. Penting ni orang Islam kena tahu kat mana gua tu. Pentinglah kita ambil tahu kat mana gua tu. Dan saya Nabi dengan sahabat-sahabat dah buat ekspedisi. Jom pergi cari kat mana gua tu. Kita nak duduk ramai-ramai, nak dapat keberkatan Ashabul Kahfi. Tak penting. Maknanya, di mana saja kita pergi untuk selamatkan iman, ke mana saja kita berpindah untuk selamatkan iman, kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ayat yang ke-10 pula. Sama ayat, baru ayat ke-10. Iz ketika awa berlindung. Terjemah awa berlindung. Fled for refuge. Okey, berlindung. Al-Fityatu pemuda-pemuda. Al-Fityatu pemuda-pemuda. Seorang pemuda dipanggil Fata.
Al-fitatu pemuda-pemuda, ila ke, terjemah ila ke, al-kahfi gua, al-kahfi gua, fa maka, qalu mereka berdoa. Nak terjemah mereka berkata pun boleh, nak terjemah mereka berkata pun boleh. Terjemah mereka berdoa lah, sebab lepas ni ada perkataan Rabbana kan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ada orang beritahu saya, Ustaz dia baca doa ni untuk cari parking. Bila dia baca doa ni untuk cari parking, senang dapat parking Ustaz. Bacalah untuk cari parking pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya doa ni, dia lagi besar pada cari parking. Doa ni sebenarnya dia lagi besar pada cari parking. Kita baca doa ni bukan nak mudah dapat parking. Kita nak petunjuk tu. Nak Allah mudahkan segala urusan, nak dapat petunjuk tu lagi besar. Okey, tak apa. Kita baca terjemah dulu. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, kurniakanlah kepada kami. Atina, kurniakanlah kepada kami. Min, daripada. Ladunka sisimu. Ladunka sisimu. Rahmatan, rahmat. Rahmatan, rahmat. Wa, dan. Hayyi, kurniakanlah. Facilitate. Apa terjemah facilitate? Sediakanlah, boleh tak? Hayyi, facilitate. Kurniakanlah. Lana, bagi kami. Lana, bagi kami. Min, daripada. Amrina, urusan kami. Amrina, urusan kami. Rasyadan, petunjuk. Rasyadan, petunjuk. Puan Maryam. Cikgu Maryam boleh terjemah ke? Cikgu Maryam. Kak Yam boleh terjemah Kak Yam? Kak Yam ada? Puan Maryam. Cikgu Maryam. Ada Kak Yam? Okey, baik. Puan Mai Zaitun. Tolong terima boleh Puan Mai Zaitun? Boleh? Ustaz. Saat mencari tempat berlindung, saya baca yang ada sini Ustaz. Saat mencari tempat berlindung pemuda-pemuda ke dalam gua, maka mereka berkata, Tuhan kami, berilah kami daripada sisimu rahmat dan sediakanlah bagi kami dari urusan kami petunjuk yang lurus. Okey, betul. Terima kasih Puan Mai Zaitun. Ayat yang ke-10 kita ni. Okey, Allah sambung lagi kisah Ashabul Kahfi. Ketika berlindung, awa, daripada perkataan awa keluar perkataan ma'wa. Bisa dengar tak? Ma'wahum jahannam. Awa ni tempat berlindung. Hamzah, waw, ya. Awa ni terjemah dia berlindung. Tambah mim kat depan. Jadi apa? Ma'wa. Surah Sajadah ada wa ma'wahumun nar. Kan? Wa ma'wahum jahannam. Ma'wa tu terjemah dia tempat berlindung. Kalau saya nak berlindung, saya nak pergi berlindung, dipanggil awi. Awi. Saya nak pergi berlindung. Saya nak berlindung kat mana? Kat bangunan ke kat mana, dipanggil awi. Itu dalam bahasa Arab. Awi. Tolong terjemahkan dia boleh? Awi kat mana awi? Tolong terjemahkan dia Tuan Haji Rashid. Boleh Tuan Haji Rashid? Surah Hud. Anak Nabi Nuh nama Kan'an. Ayah dia ajak naik kapal. Mari naik kapal banjir besar ni. Anak dia kata, qala sa'awi, saya nak pergi berlindung. Tolong terjemahkan dia surah Hud, muka surat 226. Boleh 226. Tuan Haji Rashid 226. Ayat yang ke-43. Ada perkataan sa'awi. Apa kata terjemah sa'awi kat situ? Apa terjemahan sa'awi? Ada Tuan Haji Rashid? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43 Ustaz. Ya, betul. Dia iaitu anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku daripada air bah. Nabi Nuh berkata,
tidak ada yang dapat berlindung daripada azab Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang ombak menjadi penghalang antara kedua-duanya, maka dia, iaitu anak itu, termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Okey, terima kasih Tuan Haji Rashid. So sa'awi, awi itu berasal pada awal. Ayat kita sekarang perkataan awal kan, is awal. Allah mulakan kisah mereka. Allah kata pertama dalam kisah Ashabul Kahfi ni, gua dan Ar-Raqim. Tu tanda lah, gua ada, Ar-Raqim ada. So apa kaitan gua dengan Ar-Raqim tu? Apa kaitan gua dengan Ar-Raqim dengan mereka? Mereka pergi ke gua tu jadi mulia. Gua tu mulia sebab apa? Gua tu jadi mulia di sisi Allah sebab ada orang yang pergi ke sana dengan niat yang baik. Ada orang pergi ke gua tersebut dengan niat yang baik. Apa niat mereka? Mereka nak berlindung dalam gua tersebut. Berlindung daripada hujan panas ke? Berlindung daripada apa lagi? Cuaca tak baik ke? Kalau nak berlindung pada hujan panas, cuaca tak baik, rumah mereka lagi selesa. Tapi mereka berlindung di gua tersebut untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka berlindung di gua tersebut untuk selamatkan iman mereka. Sebab tu Allah muliakan mereka. Jadi kita nak berlindung iman kita nak selamatkan iman kita, kat mana saja kita mulia. Kita duduk Mekah sekalipun, tapi kita tak fikir nak selamatkan iman, kita tak mulia. Duduk Mekah. Hari-hari dengar azan Masjidil Haram, tapi tak fikir pun nak selamatkan iman. Duduk kat bangunan sekeliling tu, cakap maksiat, tengok benda maksiat, contohlah. Fikir maksiat, contoh. Hina di sisi Allah. Tapi kita duduk kat Amerika ni, contoh duduk kat Amerika, keliling rumah sewa kita tempat maksiat. Jalan 3 langkah tempat maksiat. Jalan 5 langkah tempat maksiat, contoh. Tapi orang ni dia nak samakan iman, dia pergi rumah, tempat kerja. Rumah, tempat kerja, masjid. Rumah, tempat kerja, masjid. Tu je tempat dia pergi. Dia tak minat, tak terlintas nak pergi tempat-tempat yang lain. Maka orang macam ni, dia mulia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut perkataan Al-Fityah. Boleh tak Allah ganti perkataan Al-Fityah tu ni, Allah ganti dengan lelaki-lelaki? Contoh ayat dia macam mana? Ketika telah berlindung lelaki-lelaki ke gua tersebut, lalu mereka berdoa. Boleh je. Perkataan Al-Fityah tu Allah tukar dengan perkataan Ar-Rijalu. Boleh? Tapi kenapa Allah sebut Fityah tu? Kerana Allah nak bagi tahu pemuda-pemuda yang ada fikir nak selamatkan iman, pemuda tu hebat. Pemuda-pemuda yang ada kesedaran, pemuda-pemuda yang ada fikir nak selamatkan iman tu pemuda hebat. Orang-orang dah berumur, minta maaf ataupun perkataan sekarang kita senang kata orang warga emas. Warga emas, okey, orang-orang dah berumur yang umurnya mungkin 60-an, 70-an, datang kesedaran, datang kerisauan akhirat, datang penyesalan terhadap kelalaian yang mereka buat dulu, itu normal. Orang-orang dah berumur ni datang kesedaran, datang kerisauan akhirat. Ini normal. Yang tak normalnya dah tua pun tak sedar diri. Ni tak normal lah. Dah tua pun sibuk nak menyanyi, sibuk nak tu, sibuk nak ni. Ni yang tak normal. Jadi orang-orang yang dah berumur, datang kesedaran, fikir nak beramal, fikir nak tambahkan amal, ni normal, alhamdulillah. Tapi yang luar biasanya orang muda. Orang muda yang minat agama, orang muda yang datang kesedaran, orang muda yang rajin join kelas agama, orang muda yang rajin buat ibadat, jarang. Bukan tak ada. Kita tak ada kata tak ada. Ada je, ramai je budak-budak muda yang minat agama, suka agama, ramai je. Ada je. Tapi jarang. Tapi tak ramai macamnya orang-orang yang dah berumur. Kebanyakan orang muda ni dia suka buat apa? Suka enjoyment. Kebanyakan orang muda suka enjoyment. Yang banyak lembu motor, yang banyak buat aktiviti outdoor, panjat gunung, terjun gunung, macam-macam lagi lah kan. Macam-macam aktiviti ekstrim, adventure, kebanyakan orang muda lah suka buat. Memang normal. Ada yang haram, ada yang halal, tak kisah. Jadi pemuda yang fikir untuk selamatkan iman ni, pemuda ni hebat. Pemuda yang fikir nak selamatkan iman, pemuda ni hebat. Sebab orang tu masa dia muda, dia galak lah dengan apa yang dia suka buat. Bila dah berumur sikit, barulah keinsafan, barulah datang kerisauan akhirat. Alhamdulillah. Sebab tu ada 7 golongan yang akan berada bawah naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni ada masyhur. Kalau tuan-tuan type kat Google pun keluar hadis ni. Type je kat Google, 7 golongan manusia akan berada bawah naungan arash. Type je kat Google, insya-Allah.
keluar hadis tu. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kedua, dua orang lelaki yang bertemu dan pisah semata-mata kerana Allah. Berjumpa kerana Allah, pisah kerana Allah. Yang ketiga, ni yang ketiga, seorang pemuda yang menghabiskan masa muda untuk ingat Allah. Ni yang luar biasa. Pemuda yang guna masa muda untuk ingat Allah. Ni yang luar biasa. Okey, ni nombor 3. Nombor 4, seorang lelaki yang hatinya sentiasa tertakluk dengan masjid. Pergi lagi masjid dia sama. Tak sabar lagi masjid untuk solat next, untuk solat seterusnya. Yang kelima, seseorang yang bersunyi diri malam-malam, siang-siang ke, lalu diingat Allah, diingat dosa maksiat dia, nangis, keluar air mata seorang-seorang. Ni hebat ni. Orang lain tengah khurah tidur, dia duduk atas jadah, keluar air mata menghadap Allah Ta'ala. Ni hebat. Ni wali Allah ni. Dia boleh buat tiap-tiap hari dengan istiqamah. Orang lain tidur, pasangan dia tidur, khurah, macam-macam bunyi lah tengah tidur tu. Tapi Ustaz, dia 7 golongan apa Ustaz cakap tu? 7 golongan yang akan berada bawah naungan arash Allah Subhanahu Taala. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arash. Bila ni kat akhirat nanti, kita semua kat padang mahsyar, kat akhirat nanti berkumpul ramai-ramai, kita kata berkumpul ramai-ramai kat tempat yang tidak ada naungan, tak ada grandstand, kan? Tidak ada grandstand. Tapi orang yang mengamalkan, ada salah satu ataupun ada kesemuanya, ada ciri-ciri ni, dia akan selamat. Okey. Sekejap, boleh kot saya share hadis dia kat skrin. Okey. Tu yang keberapa tadi? Yang kelima, dia duduk seorang-seorang bersunyi diri. Yang kelima, dia duduk seorang-seorang bersunyi diri. Yang kelima. Okey. Yang keenam, okey. Seorang yang Allahumma salli Muhammad. Yang keenam, seorang yang dia digodok oleh wanita bangsawan lagi cantik. Dia digodok oleh wanita bangsawan lagi cantik. Wanita bangsawan cantik tu ajak dia buat maksiat lah. Dia kata, inni akhafullah. Yang keenam. Yang ketujuh, okey, seorang lelaki yang bersedekah dengan ikhlas mata-mata kerana Allah. Dia sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu apa yang dia sedekahkan. Hebatlah ni kan, pemuda pula dah. Orang ada 7 sifat ni hebatlah. Salah satunya, seorang pemuda yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah. Okey, ni hadis dia kat skrin. Saya boleh share kat skrin. Okey, ni. Baik. Bukan yang ni. Ni depan ni. Okey. Pemimpin yang adil kan? Nampak Nampak Ustaz. Okey. Hadis daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang menghabiskan masa muda dia dengan ibadat pada Allah. Lelaki yang terpaut pada masjid. 2 lelaki, perempuan saling mengasihi kerana Allah, jumpa kerana Allah, pisah kerana Allah. Okey? Jangan pula guna hadis ni nak pergi dating dengan girlfriend, dengan boyfriend. Okey, nak pergi dating, lepas tu cakap kat mak perempuan tu, saya berjumpa dia semata-mata kerana Allah, berpisah semata-mata kerana Allah. Tu semua salah guna hadis untuk nafsu. Yang kelima, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik, dia kata aku takut pada Allah. Yang keenam, seorang lelaki atau perempuan yang bersedekah dengan sembunyikan sedekah dia. Dia sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu apa yang sedekah. Yang ketujuh, lelaki atau perempuan yang mengikuti Allah secara bersendirian, menitis air mata. Bukan menangis sebab teringat dekat orang dia sayang. Bukan menangis sebab sebab Allah uji dia dengan kesusahan ke apa ke. Tak. Tapi dia menangis sebab dia ni Allah bagi macam-macam. Dia tak hargai Allah. Dia tak berterima kasih pada Allah. Dia menangis sebab dia ni Allah bagi panjang umur, Allah bagi rezeki dah banyak, Allah bagi kesihatan dah lama. Tapi amalan masih lagi sikit tuek, kecil dia amalan dia. Jadi dia duduk seorang-seorang keluar air mata dia. Ni hebat. InsyaAllah orang buat nombor 7 ni, dia tidak akan terdedah kepada riak. Dia tidak akan terdedah kepada takabur.
Dia hanya boleh terdedah kepada wujud sahaja. Yang ketujuh dia lah kan. Dia boleh terdedah kepada riak dan juga takabur bila dia post kat Facebook dia bangun tahajud, semayang, nangis-nangis, lepas tu ambil gambar. Dan tahajud. Anda bila lagi? Marilah kita bangun sama-sama. Rajin pula tunjuk ke orang. Okey, tak apa. Bukan tu poin saya. Poin saya ialah pemuda. Pemuda yang dapat bagi masa ingat Allah ni, hebat. Sebab tu pelajar-pelajar agama, tak kisahlah pelajar pondok ke, pelajar madrasah ke, pelajar kolej Islam ke, pelajar universiti Islam ke, yang mana masa muda dia sanggup korbankan untuk agama, sanggup korbankan untuk mendalami ilmu agama, ni orang hebat. Cuma tinggal dia nak ikhlaskan diri dia ataupun tak lah. Kadang-kadang tu belajar agama tapi kenapa ayah suruh, mak paksa, jadi tak nak kena buat juga. Tu tak termasuk. Dia nak jadi pemuda yang betul-betul ikhlas. Pemuda yang betul-betul nakkan akhirat dalam kehidupan dia. Okey, mereka berlindung di gua. Nanti cerita detail dia ayat yang ke-13. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah daripada sisimu rahmat. Okey, rahmat. Dan sediakanlah untuk kami dalam urusan kami ni petunjuk. Kita kena amalkanlah doa ni. Bukan sebab nak cari parking je. Amalkan doa ni nak cari parking. Rugi lah. Orang kafir tak amal doa ni dapat parking. Silap. Orang kafir kan yang tak amalkan doa ni dapat je parking. Kita amalkan doa ni nak rahmat. Dengan rahmat Allah lah mudah jaga semayang. Dengan rahmat Allah lah mudah tinggal maksiat. Dengan rahmat Allah lah kita boleh buat baik pada mak ayah. Dengan rahmat Allah lah kita dapat buat banyak amalan-amalan. Bukan saja fardu, sunat-sunat pun kita dapat buat. Jadi amalkan. Lepas semayang ke, nak tidur ke, tak kisah. Jadi dia tidak tertakluk dengan masa tertentu, waktu tertentu. Doa lepas semayang boleh. Doa lepas semayang, tak kerti nak baca doa banyak, baca doa ni. Lepas tu Rabbana atina fid dunya hasanah pun tak ada masalah. Okey, orang mukmin sangat dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini agar selalu diberi rahmat dan petunjuk oleh Allah. Rahmat petunjuk ni kita tak nampak. Tapi dengan sebab ada rahmat Allah, walaupun kita tak dapat apa kita nak, kita sentiasa redha dan berpuas hati. Tak ada rahmat Allah, walaupun kita ni dah kaya, tapi rasa banyak lagi tak dapat. Aku tak dapat kereta macam tu lagi. Aku tak mampu nak beli rumah macam tu lagi. Walhal rumah dia dah luar ke main dah. Ada rahmat Allah lah bagi sifat qanaah macam-macam lagi lah kan. Okey, mereka ni, kalau kita baca kisah mereka, lepas pada ni kita detailkan sikit kisah mereka. Mereka ni anak-anak orang kaya. Tapi mereka fikir nak selamatkan iman, mereka keluar daripada kampung halaman mereka, pergi ke tempat yang secara normalnya, secara kebiasaannya, tempat yang susah nak cari sumber-sumber kehidupan. Kita nak pindah mana-mana tempat, kita nak bagi mana-mana tempat, kita dah fikir dah, makan, minum, tempat tinggal, anak sekolah. Contohlah, kita dapat offer kerja luar negara, kita takkan nak main pergi macam tu je kan. Kita mesti dah prepare rumah ni dekat dengan masjid ke tak, dekat dengan pasar raya ke tak, anak nak sekolah macam mana. Kita fikir baru kita pindah. Mereka ni tak, mereka pergi je ke tempat tersebut dalam keadaan tak tahu apa cerita lagi bab makan minum. Yang penting bagi mereka masa tu iman mereka selamat. Maka mereka doa pada Allah agar Allah sediakan petunjuk bagi jalan mereka. Maknanya bukan saja petunjuk dari sudut agama, dari sudut duniawi pun Allah mudahkan. Mereka tak perlu fikir makan, tak perlu fikir minum, tak perlu fikir duit belanja. Allah buat mereka tidur je 300 tahun. Jadi dalam masa 300 tahun tu, kalau tak ada duit, risau tak? Kalau tak ada ubat, risau tak? Kalau tak ada makanan, risau tak? Tak perlu risau langsung. Tidur je 300 tahun. Ini salah satu cara Allah memudahkan urusan duniawi seseorang. Ini salah satu cara. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan lagi. Ayat yang ke-11. Famaka darabna kami menutup. Darabna kami menutup ala atas azanihim telinga-telinga mereka. Azanihim telinga-telinga mereka fi dalam ataupun dalam al-kahfi gua. Al-kahfi gua sinin bertahun-tahun, sinina bertahun-tahun, ada bilangan tertentu, dan bilangan tertentu. Okey, dan bilangan tertentu. Datin boleh terjemahkan Datin? Ayat 11 Ayat 11 betul. Lalu kami
menutupkan ke atas telinga-telinga mereka dalam gua bertahun-tahun bilangan tertentu. Okey, terima kasih Dr. Nolia. Apa cara Allah mudahkan? Mereka doa pada Allah agar Allah bagi mereka rahmat, agar Allah sediakan untuk mereka petunjuk. Jadi rahmat Allah bagi mereka dengan cara apa? Allah buat mereka tidur. Tak perlu fikir makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Itu rahmat Allah. Kita kadang-kadang kita nak tu, nak ni, betul kan? Kita punya nafsu membuat-buat nak kereta tu juga. Nak kena dapat juga. Abang aku dah beli kereta macam tu. Adik aku dah beli kereta macam tu. Aku tak beli lagi ni, tak boleh ni. Aku kena beli kat kereta macam tu. Contoh. Jadi kita doa pada Allah agar Allah bagi rahmat, Allah sediakan petunjuk. Apa Allah buat? Sama ada Allah nak bagi kita apa yang kita nak, ataupun Allah buangkan keinginan tu dalam diri kita. Apa maksud buang keinginan? Tak kisah pun tak ada kereta macam tu. Pakai kereta biasa boleh. Boleh balik kampung, boleh bawa barang, boleh bawa anak isteri, cukup lah. Tak perlu pun kena ada kereta yang mewah macam ni. Tak perlu pun. Ada duit lebih, simpan, pergi umrah. Contoh. Tak perlulah nak kena beli juga kereta macam tu sebab abang aku dah beli, adik aku dah beli. Aku tak boleh, aku kena beli juga. Contoh. Allah maksudnya, Allah sediakan rahmat bagi seseorang dengan cara Allah buat dia rasa tak perlu ada pun. Orang lain semua kena beli ni. Orang lain semua kena beli. Jadi dia tak beli, dia tak ada masalah. Okey? Macam nak buang ustaz nafsu, nak tu, nak ni. Cara buang nafsu, nafsu tu tak boleh buang. Kalau buang nafsu seorang, dia akan jadi satu benda je datin. Dia jadi orang gila. Buang nafsu. Orang gila je. Jalan tepi jalan, bus slipper kat telinga, tu orang buang nafsu. Nafsu tak boleh buang datin. Datin tanya, ada doa tak nak buang nafsu? Mana ada doa buang nafsu? Okey? Doa agar Allah bagi mengutamakan akhirat ada. Doa agar Allah Ta'ala bagi sifat qanaah ada. Nak buang nafsu tak ada. Doa bagi buang nafsu, memang lepas pada tu jadi orang gila lah. Pakai kain pelekat, tak pakai baju, bos slipper dekat telinga. Tu orang tak ada nafsu langsung. Nafsu semua orang ada. Dia ustaz ke, dia ceramah, bombang, dia pun nak dunia, nak tu, nak ni. Semua orang akan ada. Cuma doanya Allah bagi sifat qanaah, Allah bagi kaya hati. Itu cara dia. Okey? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berilah aku petunjuk, kemuliaan diri, ketakwaan dan kekayaan hati. Allah bagi kekayaan hati, dunia selesai. Aku dah ada rumah, dah ada kereta. Nak apa lagi? Simpan duit, bawa anak nak pergi jalan je lah. Contoh. Rumah dah ada, kereta dah ada, nak apa lagi? Haji dah pergi. Simpan duit, bawa mak ayah pergi jalan. Simpan duit, bawa anak nak pergi jalan. Contoh. Kalau tak, semua benda yang dia ada, dia tak rasa tak cukup lagi. Kena buat tu, kena buat ni. Jadi Ashabul Kahfi, bila dia pindah ke satu tempat, dia kena fikir tentang makan minum dan sebagainya kan? Allah selesaikan. Apa cara Allah selesaikan? Allah buat mereka tak perlu fikir makan minum. Allah tidurkan mereka 309 tahun. Duit ada ke, duit tak ada ke, tak ada masalah. Nampak? Ini salah satu cara Allah selesaikan. Perbincangan panjang lagi masuk ayat ni nanti. Masuk ayat yang ke-16 kita bincang detail lagi insya-Allah. Jadi apa cara Allah buat? Allah buat tutup telinga mereka. Allah tutup telinga mereka sehingga kan mereka tertidur dalam tempoh masa yang sangat lama. Kerana apa? Manusia ni telinga lebih sensitif berbanding dengan mata. Telinga lebih sensitif berbanding dengan mata. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dilihat oleh mata boleh hilang. Apa dilihat oleh mata boleh hilang. Tapi apa yang didengar oleh telinga akan kekal. Betul tak? Betul. Apa dilihat oleh mata akan hilang, tapi apa yang kekal di telinga akan kekal. Apa yang didengari oleh telinga akan kekal. Apa dilihat oleh mata? Mujizat Nabi Musa mereka dapat lihat dengan mata. Mujizat Nabi Isa mereka dapat lihat dengan mata. Betul? Meninggalnya 2 orang Nabi itu, wafatnya 2 orang Nabi itu, ada lagi tak mujizat tu? Tak ada lah. Tapi mujizat yang Nabi tinggalkan, apa dia mujizat Nabi tinggalkan? Quran. Yang didengari daripada telinga. Mulut ke telinga, mulut ke telinga. Mulut orang ni baca kat telinga orang tu dengar, dia baca pula kat telinga orang lain. Nabi dah wafat. Mujizat tu ada lagi tak? Ada lagi. Jadi telinga dengan mata, telinga lebih lebih apa nak panggil? Sensitif. Boleh sensitif ataupun lebih sensitif boleh lah. Kaya sensitif. Telinga lebih sensitif, telinga lebih kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, perintah yang ditulis dengan perintah yang dicakap, mana lagi kita lagi faham? Command yang ditulis dengan command yang dicakap, mana lagi kita faham? Okey? Apa yang saya ajar malam ni,
saya tulis dan diberi orang lain, beri pada orang lain, suruh dia baca. Apa yang saya ajar malam ni, ada mungkin tuan-tuan ada yang tulis, tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang tulis, apa yang saya cakap macam ni, dia tulis, dan dia bagi pada orang yang tak join kelas kita, dia baca apa yang saya cakap malam ni. Dalam bentuk tulisan lah. Apa yang dibaca dengan apa yang didengari, mana lebih kita faham? Dengar. Dengar. Yes. Sebab tu kadang-kadang benda penting, saya lebih suka call bandingkan tulis. Betul? Sebab kita tulis ni, orang tu tak tahu intonasi macam mana. Ustaz ni perli ke, gurau ke ni? Ustaz ni betul-betul marah ke, dia perli ke, dia gurau ni? Tulisan mana kita faham? Tapi bila dengar intonasi lah, tak marah pun. Rupanya dia gurau. Betul kan? Intonasi, dia lebih membuat seseorang tu faham. Banding dengan tulisan. Tulisan kalau nak marah, kena hantar emoji marah. Baru orang faham. Dia ni sedang marah. Kalau tak hantar gambar emoji, tak tahu. Dia ni marah ke, gurau ke, tak tahu. Okay? Jadi, antara telinga dengan mata, telinga lebih sensitif. Sebab tu Allah Ta'ala tutup telinga mereka semasa mereka tidur. Adapun mata mereka terbuka. Mata mereka, masa mereka tidur ni terbuka, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan, mata mereka terbuka. Biasanya orang tidur tertutup mata kan? Tapi Allah buat Ashabul Kahfi ni mata mereka terbuka. Ni kita bagi ajaib ni. Mata terbuka, telinga Allah buat tertutup. Okey, sebab tu ada ayat yang ke-18 nanti Allah kata, kamu menyangka mereka berjaga, sedangkan mereka tidur. And you would have thought them awake because their eyes were open. Ni orang putih punya terjemahan. Nampak? Ustaz, Allah, ya? dia yang 7 pemuda tu dia tidur tapi mata terbuka. Mata dia orang terbuka ke Ustaz? Ya, mata dia terbuka. Macam biasa, kita tengok orang datang kuliah tengah-tengah hari. Masuk kelas tengah hari, kelas mengaji tengah hari. Okey, dia duduk dalam majlis tu, duduk dalam masjid tu. Ustazah ke depan dia bercakap, tapi mata dia terbuka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Biasa berlaku tak, Datin? Biasa. Kadang tertidur. Itu telinga, dia dengar, tak dengar. Kejam macam. Tapi tu buka, tutup lah kan. Yang ni Allah buat terbuka. Mata Ashabul Kahfi terbuka. Yang Allah tutup telinga. Tidur. Inilah kita panggil ajaib. Tu panggil kisah ajaib. Okey. Tu panggil kisah ajaib. Mata dia tak buta ke? Macam mana dia tidur mata terbuka? Macam buta-buta ke? Apa Ustaz? Wallahu'alam. Allah. Okey. Macam mana dia tidur mata terbuka tu? Wallahu'alam. Okay. Memang betul mata buka. Ni, Datin tengok kat skrin Datin. Nampak Datin kat skrin? Nampak tak? Ni. Nampak. Cuba Datin baca ni. Atas tabung. Nampak Datin? Tak nampak sangat Ustaz. Tak nampak sangat? Allah. Kat mana Ustaz? Ni kat skrin, saya share. Wa tahsabuhum ayqazan. You would have thought that... ayat tu tersekat. Okay. Boleh Batas. Baca terjemah dia, Datin. Baca terjemah dia. Bawah tu. Son. Ayat berapa tu? Okay. Satu. Nampak terjemah dia nampak? Okay. Kamu menyangka... Terjemah? Tak nampak. Saya baca je. And you would have thought them awake because their eyes were open. Okay? Boleh? Nampak. Okay. Jadi Allah tutup telinga saja. Allah tutup telinga mereka. Saya tahu. Ingat telinga ni Allah Ta'ala. Telinga ni Allah Ta'ala buat adalah anggota pertama yang pertama sekali aktif, dan telinga ni Allah Ta'ala buat anggota yang terakhir sekali mati. Apa maksud dia? Bayi mula-mula lahir, mata nampak apa? Bayi mula-mula lahir, mata tak nampak apa. Jadi orang yang baru dapat anak, dia terus buat mimik muka depan anak dia, tak cerdik lah kan. Anak dia baru lahir, dia pun buat muka depan anak dia supaya anak dia gelak ke, tu tak cerdik. Selepas beberapa bulan, barulah anak tu boleh nampak dengan baik. Tapi anak ni bila mula-mula lahir, telinga dia sensitif. Sebab tu disunatkan azan dan iqamat kepada telinga bayi yang baru lahir.
Begitu juga orang mati, mata dia dah tertutup. Orang mati ni mata dia dah tertutup. Tapi telinga dia masih lagi boleh mendengar. Sebab tu orang tu walaupun mata dia dah tertutup, sunat lagi kita talkinkan dia. Okey, mata dia memang dah tutup lah. Tapi telinga dia masih lagi boleh mendengar, sebab tu sunat kita talkinkan dia. Jadi Ashabul Kahfi, Allah buat mereka dapat tidur lama. Allah dapat buat mereka tidur lama bertahun-tahun. Sebab apa? Allah tutup telinga mereka. Jadi apa bunyi ribut petir ke yang berlaku sekeliling gua tu, mereka tetap tak sedar. Okey, mereka tetap tak sedar. Tapi tidur dalam majlis ilmu lagi power. Dalam majlis ilmu ni lampu terang, ustaz cakap guna mikrofon, ustazah ngajar guna mikrofon, tapi dia masih boleh tidur dengan tenang dalam majlis ilmu. Tu tanda rahmat Allah juga tu. Okey, dalam majlis ilmu kan lampu masjid punya terang, pakai speaker kuat, speaker dalam, tapi dia masih lagi boleh tidur dengan tenang. Tak perlu baring, tak perlu menyandar. Okey. Syurga, Ustaz. Apa dia? Sebab berada di taman-taman syurga. Bahaya tu tafsir macam tu Puan Zakiah. Ada Ustaz kata tak apa, kata sebab ada dalam taman syurga. Dalam apa ni? Dalam ayat surah Ali Imran kan? Ayat surah Ali Imran. Nanti saya cari. Dalam ayat surah Ali Imran, ada ayat Allah Ta'ala bagi kelebihan pada orang di perang ni. Orang yang pergi berperang ni, Allah Ta'ala bagi dia mengantuk dalam peperangan. Allah bagi dia mengantuk dalam peperangan. Jadi bila dia mengantuk dalam peperangan, orang tengah perang takut risau, dia boleh tertidur dalam peperangan. Jadi bila dia tertidur dalam peperangan, orang lain pelik lah kan, macam mana dia perang boleh tidur? Maka Abdullah bin Mas'ud, tak silap saya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, mengantuk dalam peperangan daripada Allah. Okey, mengantuk dalam peperangan daripada Allah, manakala mengantuk dalam ibadat, okey, tak boleh kata daripada Allah lah. Mengantuk dalam ibadat, dalam ibadat lah ni dia tak sebut dalam majlis ilmu. Mengantuk dalam peperangan daripada Allah, sedangkan mengantuk dalam solat tu daripada syaitan. Jadi kalau kita kata dalam taman-taman syurga, tidur dalam majlis ilmu, tak boleh lah cakap macam tu kan. Kalau Dr. Fatma, dia memang marah lah. Dr. Fatma orang pergi kelas dia tidur, memang dia marah lah. Saya tak marah pun, tak ada masalah lah nak tidur kelas saya. Okey, ni dalam tafsir Ibnu Katsir. Ni kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Betul lah, kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengantuk dalam peperangan daripada Allah, dan mengantuk dalam ibadat daripada syaitan. Tapi saya yakinlah orang yang pergi majlis ilmu tak ada seorang pun begini nak tidur. Ke ada orang datang majlis ilmu ni nak tidur? Kalau dia datang majlis ilmu ni nak tidur, baik dia datang, tidur je lah atas tilang kat rumah dia. Cuma kita bangun awal tak nak sekolah, kerja, balik lewat malam, ngantuk lah kan, biasalah tu kan, contohlah ni. Jadi tak ada orang pun yang datang majlis ilmu ni nak tidur. Biasanya yang datang majlis ilmu memang betul-betul niat nak dengar ilmu, cuma mengantuk, tertidur tak jadi masalah pun. Okey ni kata-kata Abdullah, tengok kat skrin. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, rasa mengantuk lah ni rasa mengantuk dalam peperangan daripada Allah, sedangkan dalam solat berasal daripada syaitan. Dia kena lawan lah. Kalau ngantuk dalam solat, ngantuk dalam ibadat, ngantuk dalam majlis ilmu, kena lawan lah. Okey, boleh Puan Zakiah? Betul lah taman-taman syurga. Tapi kalau tidur seumur hari tak jadi taman syurga. Okey, sambung balik ayat kita. Allah Ta'ala tutup telinga mereka agar mereka dapat tidur dengan tenang, dan mereka juga Allah Ta'ala bolak-balikkan ke kiri ke kanan. Bayangkan, tidur mata terbuka, Allah Ta'ala gulingkan ke kiri, gulingkan ke kanan. Mereka tak sedar. Okey? Kerana apa? Ini panggil ajaib ni. Ini panggil kisah yang wonder ni. Mereka tak sedar. Seterusnya, okey, ayat yang ke-12 pula. Summa kemudian, ba'asnahum, kami bangkitkan mereka. Ba'asnahum, kami bangkitkan mereka yang tidur tu.
309 tahun. 300 ikut kalender Masihi, 309 ikut kalender Hijri. Li agar ataupun supaya nak lama kami mengetahui. Okey. Kami mengetahui ayyul hizbaini, manakah daripada dua kumpulan. Ayyu, which one? Terjemah ayyu, manakah. Al-hizbaini, dua kumpulan. Biasa dengar Hizbullah kan? Hizbullah satu kumpulan. Hizbun satu kumpulan. Hizbun satu kumpulan. Hizbaini dua kumpulan. Al-Ahzab kumpulan-kumpulan. Masya Allah. Hizbun biasa dengar. Hizbullah. Hizbut Tahrir. Janganlah dengar sekarang Hizbut Tahrir. Hizbullah. Hizbut Tahrir. Itu satu kumpulan. Dua kumpulan Hizbaini. Banyak kumpulan Ahzab. Ahsa paling tepat bilangan. Ahsa best at calculating. Ahsa paling tepat bilangan. Li bagi ma tempoh yang. Ma tempoh yang. Labisu mereka tinggal. Terjemah labisu mereka tinggal. Okey, labisu mereka tinggal. Amadan masanya. Amadan masanya. Time period. Apa itu terjemah Amadan? Time period. Tolong terjemahkan. Siapa belum terjemah lagi? Kalau ada saya tertinggal, saya rasa semua saya semua dah terjemah malam ni. Kak Yam, boleh tolong terjemah Kak Yam? Cikgu Maria. Okey. 11 ya? 12. 12. Kemudian kami bangkitkan mereka daripada tidurnya untuk kami menguji siapakah daripada dua golongan antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup dalam gua itu. Mereka hidup Dia terjemah mereka hidup. Okey, baik. Orang betul terjemah kat sini labisu T-A-R-R-I-E-D. T-A-R-R-I-E-D. Apa dia tu? T-A-R-R-I-E-D. Terit. Okay. Terit. Stay, T-A-R-R-I-E-D. Stay longer than intended. Delay leaving a place. She could tarry a bit and not get home until 4. Okay. So, apa nak terjemah terit ni bahasa putih? Okay. Ayat berapa? 12 Apa dia? Labisu mereka telah berdiam tidur. Ya, berdiam tidur, betul? Diam. Mereka telah berdiam tidur panjang. Itu lama. Lima labisu amada. Okay. Baik, terjemah dia berlambat lambat lama. Okey. Jadi mereka, Allah Ta'ala kata, kami bangkitkan lepas mereka tidur untuk kami mengetahui ataupun kami menguji mereka dua-dua kumpulan. Kumpulan pertama bangkit pada tidur, mereka mengatakan, kita tidur satu hari lah, setengah hari lah, tu kumpulan pertama. Kumpulan kedua mengatakan, bukan ni. Rasanya bukan sehari setengah hari ni. Allah lebih mengetahui jumlah ataupun tempoh masa kita tidur. Tolong baca dia Tuan Haji Izali, boleh Tuan Haji Izali, muka surat 295 ayat yang ke-19. Boleh Tuan Haji Izali? 295 ayat 19. Boleh Ustaz. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa wang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebahagian makanan itu. Dan hendaklah dia berlemah lembut serta jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada sesiapa pun. Okey, terima kasih Tuan Haji Izani. So, dua kumpulan ni, dua hizbun. Dua hizbun maksudnya dua kumpulan. Kumpulan pertama mengatakan, kita ni tidur satu hari ataupun setengah hari kot. Kumpulan pertama.
Kumpulan kuda mengatakan, tak. Allah lagi mengetahui berapa lama kamu tidur. Cuba pergi keluar. Pergi ke bandar, cuba tengok. Dalam ayat 19 tu, dalam ayat 19 yang dibaca oleh Tuan Haji Izali tu ada perkataan Madinah. Jadi orang kata, Allah sebut Madinah, maksudnya peristiwa ni berlaku kat Madinah. Tak, Madinah tu terjemah di bandar. Bandar mana? Wallahualam. Macam-macam pendapat. Tadi yang saya share kat skrin kat Jordan. Ada yang claim Ashabul Kahfi berlaku kat Syria lah, Turki lah, macam-macam lagi lah kan. Okey, baik. Allah kata dalam ayat ni, kami buat mereka bangkit. Allah boleh tak buat mereka tidur 309 tahun? Lepas tu Allah tu buat mereka mati. Mereka tidur 309 tahun, cukup 309 tahun, Allah buat mereka mati. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Tetapi Allah Ta'ala buat mereka bangkit semula untuk menyampaikan kisah mereka pada umat akan datang. Betapa hebatnya Allah buat orang-orang ni tidur 309 tahun. Okey. Betapa hebatnya Allah buat mereka tidur selama 309 tahun, lalu Allah bangkitkan mereka semula untuk mereka bersoal jawab tentang berapa lama mereka tidur. Lepas tu mereka Allah matikan balik. Tidak berapa lama Allah matikan semula mereka. Kerana apa? Allah bukan nak bagi mereka umur panjang lepas mereka bangkit semula. Allah nak tunjuk keajaiban kisah ni yang Allah boleh tidurkan seseorang manusia dalam tempoh masa yang sangat lama. Jadi kalau mereka hidup balik lepas tu lama, mereka nak kena fikir jaga iman mereka lagi. Tak. Mereka dah jaga iman mereka, Allah dah pelihara iman mereka dalam masa yang cukup lama. Jadi tidur ni bagus. Bila tidur ni bagus, orang sibuk dengan majlis lalai, malam tahun baru, malam raya, orang sibuk dengan nyanyian, konsert, menari, macam-macam lah kan. Kita pilih untuk tidur. Malam tahun baru lah, malam tahun baru biasanya orang sibuk nak buat tu lah, nak buat ni lah, apalah, macam-macam tahun baru. Maksudnya buat perkara-perkara yang melalaikan. Panggil penyanyi luar negara menyanyi, jadi ramai orang nak pergi. Kita pilih untuk tidur. Kenapa pilih untuk tidur? Supaya saya tak terlibat dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Tidur macam ni mulia. Jadi orang yang tidur lebih baik daripada orang yang menyebutkan diri untuk buat maksiat. Malam minggu kalau dia tak tidur, dia tahu kawan dia akan ajak dia pergi sana, ajak pergi sini, tempat tak baik. Dia untuk selamatkan iman dia pilih untuk tidur, ni mulia. Ini adalah tidur yang mulia. Okey, baik, seterusnya. Satu ayat lagi, last. Nahnu kamilah, ni last. Nakusu akan menceritakan alaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Naba'ahum, cerita tentang mereka. Naba'ahum, cerita tentang mereka. Dengan al-haq, sebenar-benarnya. Al-haq, sebenar-benarnya. Innahum, sesungguhnya mereka. Ashabul Kahfi ni. Fityatun, pemuda-pemuda. A group of youth. Amanu, beriman. Yang beriman. Dengan Rabbihim, Tuhan mereka. Wa, dan zidnahum, kami tambahkan untuk mereka. Hudan, petunjuk. Okey, tolong terjemahkan dia ayat last kita ni. Puan Siti Nolis, terjemahkan boleh Puan Siti Nolis ayat yang ke-13 ni. 14. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kamilah akan menceritakan tentang mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Kepadamu tertinggal kot Puan Siti Nolis. Kamilah akan menceritakan kepadamu. Kepadamu, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Cerita ni sebelum Allah turunkan ayat ni pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Sebelum turun surah Kahfi, Nabi tak tahu tentang Ashabul Kahfi. Bukan saja Nabi, orang-orang Mekah pun tak tahu tentang Ashabul Kahfi. Kenapa? Dia rahsia orang-orang tertentu bagi penganut Yahudi ataupun pendeta-pendeta Nasrani. Soalan, nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kisah Ashabul Kahfi ni ada ke tak ada dalam Taurat ataupun Injil? Soalan lah ni. Kisah Ashabul Kahfi ni ada ke tak ada dalam Taurat ataupun Injil? Siapa nak cuba jawab? Siapa boleh jawab, boleh balik awal. Tak ada Ustaz. Tak ada Puan Zakia jawab tak ada InsyaAllah. Betul tak ada? Yes. Sebab apa? Kalaulah kisah Ashabul Kahfi
ada dalam Taurat ataupun Injil, ada dalam Old Testament ataupun New Testament, kisah Ashabul Kahfi, nescaya apa guna orang Yahudi suruh dua orang tadi, An-Nadhr dan juga Uqbah, tanya Nabi Muhammad tentang Ashabul Kahfi. Kenapa? Kalaulah kisah tu ada dalam Bible ataupun Taurat, nescaya Nabi mesti boleh tahu. Sebab apa? Orang-orang Mekah ada yang menganut agama Kristian. Jadi mereka bila menganut agama Kristian, mereka baca Bible, ada dalam Bible kisah Ashabul Kahfi, cerita tu akan disebarkan juga penduduk Mekah. Jadi secara tak langsung cerita tu dah jadi cerita rakyat, dah jadi cerita yang masyhur kat penduduk Mekah, maka Nabi akan dapat tahu sedikit sebanyak pasal Ashabul Kahfi. Jadi kalau Nabi dah tahu, penduduk Mekah pun dah tahu cerita Ashabul Kahfi, lalu pendeta Yahudi ni cakap pada orang musyrikin Mekah, cuba kau tanya dia tentang lelaki-lelaki yang ada kisahnya, dia tahu ke tak? Mestilah dua orang tu kata apa? Lah, tak payahlah suruh kami tanya dia. Kami pun tahu kisah ni. Maknanya, kisah Ashabul Kahfi tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil. Kisah Ashabul Kahfi hanya ada dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi hanya ada dalam Al-Quran. Tapi itu daripada mana kisah Ashabul Kahfi ni datang dalam agama Kristian? Kisah Ashabul Kahfi ni mula muncul dalam agama Kristian. Dalam Bible tak ada. Sama ada karangan Luke, Mark, John, Matthew, semua tak ada. Mula jumpa kisah Ashabul Kahfi ni dibawa dalam khutbah singkat dalam sebuah gereja Ortodok Timur yang dikarang oleh seorang pemuisi yang namanya terkenal lah. Nama dia Edison Jacob Seruk. Edison Jacob of Seruk. Tak ada kaitan dengan Biskup Jacob kawasan raya tu. Nama dia ni lah. Dia inilah yang mula-mula berkhutbah dalam sebuah gereja. Dalam khutbah dia disebut tentang Ashabul Kahfi. Jadi cerita Ashabul Kahfi ni kita kata apa? Rahsia orang-orang dalaman. Rahsia orang-orang dalaman. Maksudnya orang Yahudi pun tak semua tahu. Orang Yahudi pun yang tinggal kat Madinah, tak semua mereka tahu tentang Ashabul Kahfi. Orang tertentu je. Macam kita orang Islam, kita ada Quran, kita ada hadis. Ramailah orang Islam tahu tentang Quran dan hadis. Tapi kita tak tahu Imam Ghazali contoh. Tak semua orang Islam belajar. Dan tak semua ustaz belajar juga. Jadi orang tertentu je tahu. Contoh. Ini sekadar contoh. Samalah juga, kisah Ashabul Kahfi ni tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil. Ianya berlaku. Dan hanya diketahui oleh beberapa orang Yahudi zaman Nabi dan beberapa orang Kristian, pemuka-pemuka Kristian, pemuka-pemuka Yahudi zaman Nabi SAW. Okey, jelas sebab tu. Yang kedua, boleh tak Ashabul Kahfi kita panggil Kristian? Soalan, boleh tak Ashabul Kahfi kita panggil Kristian? Tak ada kaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan nak sokong dia, bukan nak bantah cakap dia. Boleh ke tak boleh kita orang Malaysia, kita kata Ashabul Kahfi ni orang Kristian? Boleh ke tak boleh? Soalan. Boleh. Boleh. Sebab bagi saya dia berlaku tu masa agama Kristian. Okey, baik. Ya, kebanyakan mufassirin mengatakan cerita Ashabul Kahfi berlaku pada zaman selepas Nabi Isa. Mereka masih meluk agama Nabi Isa, mereka masih orang-orang kafir musyrikin zaman Ashabul Kahfi ni, yang kafir lah. Mereka meluk agama Nabi Isa, tetapi mereka sembah berhala dalam masa yang sama. Ashabul Kahfi, mereka memeluk agama Nabi Isa dan mereka tidak menyembah berhala. Maknanya pada masa ni tidak berlaku lagi kes ataupun penyelewengan yang anggap Nabi Isa Tuhan, Nabi Isa anak Tuhan ataupun Nabi Isa 3 in 1. Yang kafir. Tak ada berlaku lagi isu ni. Isu tu yang ada pada masa tu pengikut Nabi Isa yang murtad. Yang masuk murtad tu yang mereka mengaku ikut Nabi Isa tapi mereka sembah berhala. Tu je ada pada masa tu. Ajaran Nabi Isa mula diselewengkan lebih kurang 200 tahun setelah kewafatan Nabi Isa. Mulalah ada Nabi Isa tu Tuhan, anak Tuhan, Tuhan 3 dalam 1. Tu ajaran Nabi Isa. Jadi soalannya ialah, boleh tak kita kata Ashabul Kahfi orang Kristian? Pertama kena ingat, bukan semua ulama setuju, bukan semua ulama ijma' kisah ni berlaku setelah zaman Nabi Isa. Ada juga sebahagian ulama mengatakan, mufassirin mengatakan kisah ni berlaku sebelum Nabi Isa lahir. Sebelum Nabi Isa lahir lagi. Jadi kalau kisah ni berlaku sebelum Nabi Isa lahir, tak sesuai lah kita kata Kristian. Okeylah, kita tolak tepi sebentar pendapat ulama yang mengatakan kisah ni berlaku
sebelum Nabi Isa lahir. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan kisah ni berlaku selepas Nabi Isa lahir. Jadi selepas Nabi Isa lahir, lepas Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian berlakulah kisah Ashabul Kahfi. Jadi soalan saya tadi ialah, boleh ke tak boleh nak panggil Ashabul Kahfi ni Kristian? Jawapan dia, Puan Rahimah kata, boleh. Baik. Kalau nak kata Ashabul Kahfi ni Nasrani, tak jadi masalah, tak jadi isu. Kerana apa? Perkataan Nasrani ni telah pun digunakan pada zaman Nabi Isa masih hidup. Perkataan Nasara, Nasrani, Ansarullah telah pun digunakan pada masa Nabi Isa masih hidup. Pada masa Nabi Isa masih hidup, orang-orang yang beriman dengan Nabi Isa, mereka dipanggil Nasrani, mereka dipanggil Nasara, tak jadi masalah. Kalau baca poin zaman ni, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah muka surat 10 ke 11 ayat atas sekali. Muka surat 10 ayat atas sekali, poin zaman ni. Ni ada perkataan Nasara kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'i, sesiapa sahaja dalam kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan, mereka akan mendapat pahala daripada Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Okey. Ayat tu, terima kasih Puan Izawani. Allah kata orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasara. Okey, kalau putih terjemah Nasara tu the Christian lah. Cuma Nasara yang dimaksudkan dalam ayat 62 surah Al-Baqarah tu, maksudnya adalah orang-orang yang menganggap Nabi Isa tu Rasulullah dan hamba Allah. Tak ada seorang pun di kalangan mereka pada masa tu anggap Nabi Isa Tuhan ataupun anak Tuhan ataupun Tuhan dalam satu, tak ada masalah. Jadi nak panggil mereka orang Nasara, tak ada masalah. Nak panggil mereka orang Nasrani, tak ada masalah. Sebab Nasara ni kerana mereka membantu Nabi Isa. Nak panggil mereka orang Nasrani kerana mereka membantu Nabi Isa ataupun kerana mereka tinggal kat tempat nama Nazaris. Nazaris tu Nasirah. Bahasa Arab sebut Nasirah. Nasirah tu sekiranya dia orang putih kan bunyinya Nazarit. Okey, tak ada masalah. Cuma nak sebut mereka Masihi. Masihi ni bahasa Arab. Inggeris dia, terjemah dia Kristian. Okey, bahasa Inggeris dia terjemah Kristian. Boleh ke tak boleh kita nak panggil orang yang Ashabul Kahfi ni Kristian? Tu point dia. Jelas. Nak panggil Nasara tak ada masalah, nak panggil Nasirah tak ada masalah. Kita tak ada isu bab ni. Sebab zaman dulu lagi, zaman Nabi Isa lagi, mereka dipanggil Nasara, mereka dipanggil Nasrani, tak ada masalah. Soalannya, masa zaman Nabi Isa, ada tak lafaz Kristian? Tak ada. Ada tak lafaz pengikut Nabi Isa dipanggil Masihi? Tak ada zaman Nabi Isa. Kristian Masihi ni samalah. Baik. Lafaz ni datang terkemudian. Lafaz Kristian ni datang terkemudian. Dan dalam Bible pun, Kristian hanya dipakai 3 kali saja. Dalam New Testament, ada perkataan Kristian 3 kali sahaja. Jadi soalan, saya ulang balik, boleh tak kita nak kata pengikut Nabi Isa, Ashabul Kahfi ni Kristian? Baik, jawapan dia boleh dan tak boleh. Bila boleh? Bila sesuatu bangsa mereka sebut Kristian dan mereka maksudkan sekali pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Dia bukan nak sokong Anwar Ibrahim ataupun nak menyalahkan Anwar Ibrahim. Jangan salah faham kat sini. Fatwa Jordan mengatakan tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita nak panggil disciple kan, pengikut setia Nabi Isa tu, kita nak panggil mereka Masihiyun, tak ada masalah. Kerana Masihiyun yang kita maksudkan, Kristian yang kita maksudkan adalah Kristian yang betul-betul beriman dengan Nabi Isa yang pure punya. Yang anggap Nabi Isa manusia, Rasulullah, hamba Allah, bukan Tuhan. Yes, tak ada masalah. Itu dalam fatwa Jordan. Tetapi dalam bahasa Melayu, saya nak tanyalah tuan-tuan, dalam bahasa Melayu, bila sebut Kristian, apa yang orang Melayu faham? Dalam bahasa Melayu, bila sebut Kristian, apa yang orang Melayu faham? Dalam bahasa Melayu? Yang percaya Trinity. Penyelewengan yang Trinity tu lah Ustaz. Yang beragama Kristian. Yes. Dalam bahasa Melayu, bila sebut Kristian, tu kita nampak apa dia? Orang yang anggap Nabi Isa tu anak Tuhan,
atau Trinity. Itu dalam bahasa Melayu. Itulah dalam kamus Dewan. Bila sebut Kristian, dalam kamus Dewan, Kristian adalah orang yang penganutnya mempercayai Nabi Isa adalah anak Tuhan ataupun Tuhan. Itu dalam kamus Dewan, bahasa Melayu. Sebab tu, bila Perdana Menteri kita sebut Ashabul Kahfi pun orang Kristian, kita punya orang Kristian kat Malaysia ni tak sentuh pun isu ni. Sebab isu ni tak ada pun dalam kitab mereka dan mereka pun tak semua tahu tentang Kristian yang Ashabul Kahfi, orang Kristian kat Malaysia ni, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tentang Ashabul Kahfi orang Kristian, orang Kristian kat Malaysia ni tak ulah pun isu ni. Sebab bagi mereka, mereka tak kenal pun siapa Ashabul Kahfi. Jadi soalannya ialah, boleh ke tak boleh kita guna Kristian untuk Ashabul Kahfi? Jawapannya ialah, kalau kita maksudkan Kristian kat situ, Kristian yang pure beriman dengan Nabi Isa, tak jadi masalah. Tetapi, masalah dari sudut istilah bahasa Melayu, bila guna Kristian dalam bahasa Melayu, maknanya apa? Orang yang anggap Nabi Isa tu Tuhan, atau anak Tuhan, ataupun Trinity. Jadi tak tepat lah kalau kita nak kata Ashabul Kahfi Kristian. Orang luar negara, contoh Nu'man Ali Khan, orang-orang ulama' luar negara, mereka sebut Ashabul Kahfi Kristian, tak ada masalah pun. Ustaz, ulama' hebat luar negara, ulama' luar negara yang hebat-hebat yang nama masyhur, mereka sebut Ashabul Kahfi adalah Kristian, tak ada masalah. Sebab bagi mereka, Kristian ada dua kemungkinan. Kristian yang pure ataupun Kristian yang sesat. Ada dua kemungkinan. Itu bagi bahasa mereka. Adapun bagi bahasa Melayu, orang Malaysia ni bila sebut Kristian, itu kita faham satu saja, iaitu orang yang agak Nabi Isa Tuhan ataupun anak Tuhan. Jadi dari sudut bahasa Melayu sebenarnya kurang sesuai. Senang cerita tak payah guna lah kita orang Melayu. Kita kata je Ashabul Kahfi adalah orang-orang Nasara ataupun orang yang beriman dengan ajaran Nabi Isa yang pure. Dah cukup. Sebab kalau sebut Kristian, orang akan salah faham. Kita nak kena terangkan pula. Kristian yang dia maksudkan adalah Kristian yang pure mengikut ajaran Nabi Isa. Kan susah. Allah sebut dalam ayat ni, kami akan ceritakan kepada kamu Muhammad kisah yang sebenar. Cerita ni masa disebarkan di kalangan orang-orang Yahudi, mesti ada tokok tambah, mesti ada ubah suai, mesti ada tertinggal satu dua perkara. Bila disampaikan mulut ke mulut kan, orang Yahudi, kitab mereka pun mereka boleh ubah suai. Cerita yang sekadar mulut ke mulut ni mereka akan ubah suai juga sikit sebanyak. Maka Allah cakap kepada Nabi Muhammad, sekarang kami nak sampaikan kepada kamu kisah yang pure punya. Yang pure punya. Sebab dalam Quran je ada kisah ni. Yang lain-lain tu semua tokok tambah. Okey? Mereka pertama sekali, Allah sebut mereka beriman dengan Tuhan mereka. Maksudnya mereka beriman pure dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang Esa. Mereka tak anggap Nabi Isa Tuhan, mereka tak anggap Nabi Isa anak Tuhan, mereka tak anggap Nabi Isa Tuhan tiga dalam satu. Dan apa Allah buat? Allah tambahkan iman mereka. Okey, baik, jelas sebab ni Jadi kita tak perlu nak kelahi, tak perlu nak salahkan orang tu, salahkan orang ni. Jadi bila bab politik dia jadi isu. Tadi kelas siang ada orang tanya. Ada orang tanya kelas siang. Habis tu Ustaz, kenapalah Perdana Menteri kita sebut Ashabul Kahfi ni Kristian? Kan dah jadi bergaduh. Satu sudut nampak bergaduh lah. Tapi satu sudut positif, macam-macam ilmu baru keluar. Macam-macam pendapat-pendapat tafsir, pendapat-pendapat ulama' dikeluarkan. Jadi kita dapat ilmu. Jadi lagi baik, orang yang kata tak salah guna perkataan Kristian, ada dalil dia. Orang yang kata salah, tak tepat guna perkataan Kristian pun ada dalil dia. Dia orang yang rugi adalah orang yang bergaduh, yang buang masa gaduh adalah masalah istilah. Semua orang Islam yakin. Semua orang Islam kat Malaysia yakin Ashabul Kahfi adalah orang yang beriman yang Allah puji. Takkanlah Allah nak puji orang kata Nabi satu Tuhan dalam kitab Al-Quran dia. Okey, minggu depan kita sambung boleh? Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada Nabi Isa masa tu kitab Injil lah kan Ustaz? Ya. Pegangan dia Injil bukan Al-Quran. Habis tu maknanya macam mana dia tak ada Quran masa tu, maknanya Allah turunkan kitab Injil tu, makna Nabi Isa ikut apa yang ada dalam kitab Injil. Makna kitab Injil tu agama Nabi Isa. Makna Kristian lah ke Nabi Isa ketiga tu, macam mana saya tak faham. Soalan dating pun saya tak faham. Soalan dating. Semula dating soalan pun saya tak ada turun kan, tak ada turun Al-Quran. Nabi Isa pun tak ada pegangan dia bukan Al-Quran. Tapi dia tu sama ke macam Al-Quran ni? Ada sembahyang 5 waktu, puasa. Tak sama. Injil sama isi dengan Taurat. Injil sama isi dengan Taurat. Kitab utama orang Yahudi Taurat. Datang Zabur, datang Injil,
hanya tokok tambah sikit, bukan tokok tambah, hanya menyempurnakan sikit, ada ubah suai sikit saja. Adapun cara semayang, orang pegang Taurat ke, orang pegang Injil ke, orang yang menerima Zabur ke, cara semayang, cara puasa sama. Jadi Nabi Isa pegangan Injil tu diterima Allah lah. Memang Allah yang turunkan. Jadi Kristian tu yang apa yang disebut dalam ayat 62 tu, mereka beriman kepada Allah dengan kitab Injil lah. Ya. Betul. Itu bukan kitab Al-Quran, dengan kitab Injil lah. Betul. Tapi pas Al-Quran dah turun, tak terpakailah. Ya. Maksud ayat 62 tu, Allah puji di zaman mereka. Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa dan Taurat di zaman mereka, yes. Yahudi tu Allah Ta'ala suka. Orang yang Kristian yang beriman dengan Nabi Isa dan Injil di zaman mereka, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha. Adapun sekarang, kalau ada Yahudi yang masih berpegang dengan Taurat, masih berpegang dengan Nabi Musa sahaja, Allah Ta'ala sekarang dah tak terima. Pada zaman mereka, yes. Allah Ta'ala terima. Boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz.